Assalamualaikum. Dengar tak suara? Ma, dengar tak suara kat sini? Ush. Asal lah. Tak dengar eh? Okay. Dengar eh? Okay. Alhamdulillah. Kita nak buka apa lagi ni? Okay. Thank you. Sat. Tak share lagi. Sana. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay. Mana bintang? Nampak bunga je. Tu bintang kat belakang ada Milky Way. Ding. Okay. Cek mana slide. Okay. Okay, 95 minit dah. Ada apa-apa request tak malam ni? Kita silentkan telefon. Silentkan telefon. Siapa Dr. Amir Hamzah? Study pun tak habis lagi. Abik malam ni kita tak ada 7 lagu, kita 7 pantun. Pantun ada, lagu tak ada. Assalamualaikum Kak Su. Kes hari ni 13 kepala dia. Aduhai. Kita duduk kat kampung ni pun seriau. Okay Ana. Dah 96 minit. Saya difahamkan lagi ada slot Cik Syarin pukul 10.30. Slot mencerap langit. So, kita mulakanlah sebab takut saya terlajak. Okay. So, sana. Nanti orang nak tahu catatan. Lemak. Okay. Okay nah. So, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua yang bersama-sama program pada malam ni. Sembang-sembang santai falak bertemakan langit dan manusia.
So tajuk hari ni, minggu ni episod ketiga. Tajuk kita pada hari ini ialah cerita rakyat bertemakan langit. Okay, so fokusnya tu sebenarnya fokusnya tu bukanlah benda segala apa yang ada di langit, tapi malam ni kita hanya fokuskan kepada cerita di sebalik nama-nama gugusan bintang dan nama-nama bintang sajalah. Okay, so kita tak cover semualah. Dan saya rasa kita dan cover pun dalam tak sampai 10 cerita pun saya rasa lah dalam masa tak sampai sejam ni. Okay, so hari ni 5 Zulhijjah 1442 Hijrah. Hari ni ada apa tadi tu? Ni esok lah kita boleh check kan. Check apa arah kiblat Istiwa Azam. Hari ni bersamaan 15 Julai 2021, hari Khamis, malam Jumaat. Okay. Nak raya dah. So masih raya di dalam mood PKP. Apa boleh buat? Norma baru kan, tak apalah. Kita buatlah yang terbaik untuk kebaikan kita semua. Okay, so pada malam ini okay, kita buat homework sikit lah apa benda yang telah kita bincangkan minggu lepas. Share screen. Kita keluar. Share screen window. Share screen. Okay. So apa yang berlaku minggu lepas? Okay. Okay, keluar tak? Ni keluar tak? Saya rasa saya silap skrin. Okay. Apa? Malam ni dia nervous. Kita share entire screen je lah. Okay. Okay, so nampak kan? Okay. So ini kita flashback balik lah. Ni jadual kita. Episod pertama sampai episod kelima. Episod pertama hari tu kita sembang pasal astronomi, manusia dan alam Melayu. Lepas tu episod kedua minggu lepas kita sembang pasal gugusan bintang yang ada dekat alam Melayu. Dan minggu ni adalah minggu ketiga, kita berada di pertengahan lah, sepatutnya menjadi climax kepada siri pengajian kita untuk 5 minggu ni lah. So kita cerita pasal cerita rakyat bertemakan langit. Minggu depan insyaAllah tajuk dia adalah astronomi dan orang asli, dan penutup adalah mengenai conclusion lah. Kita buat penutup kesimpulan mengenai bintang dan apa pedomannya lah berkenaan dengan apa yang kita buat sharing sepanjang 5 minggu ni. Okay. Saya risau sebenarnya. Nampak tak? Nampak lah kan sepatutnya kan? Okay. Okay, so apa yang kita dah tengok minggu lepas, kita revise balik lah. No? So saya dah justifikan lah. Saya dah memberikan definisi apa itu maksud gugusan bintang ataupun apa yang dimaksudkan dengan buruj. Apa rupa-rupa gugusan bintang ni sebenarnya mai daripada mana, dan and then apakah yang dimaksudkan dengan buruj, apa yang membezakan buruj dengan zodiak, dan apa yang membezakan antara buruj dengan asterism. Lepas tu saya listkan lah apa contoh-contoh bintang di alam Melayu. Lepas tu kita tengok sikit silibus sekolah yang kita belajar tentang 4 buruj yang ada dalam buku teks sains darjah 6. Lepas tu kita sembang sikit lah macam mana buruj-buruj ni pengkelasan mengikut tema-tema dia kan. Yang tu je lah. So itu part of the analysis lah. Okay, so minggu ni apa yang kita akan sembangkan ialah kita akan cerita pasal apa itu cerita rakyat. So saya akan menghuraikanlah sikit cerita rakyat ni, apa dia, orang kata benda apa-apa. Lepas tu kita akan tengok kumpulan-kumpulan etnik ni berada di kawasan mana. Etnik yang kita akan cerita malam ni lah di kawasan alam Melayu. So kita cover malam ni cerita daripada 3 negara lah, daripada Malaysia, daripada Indonesia dan juga daripada Filipina.
Lepas tu kita akan buat analisis dan kita akan tengok baliklah, relate balik dengan minggu lepas, apa pengkelasan-pengkelasan, apa benda yang kita boleh dapat daripada di sebalik cerita rakyat ni. Okay, so sana awak malah ni macam tak erti guna. Malam ni saya jadi macam tak erti guna. tak erti nak share screen. Okay, so tak apalah. Okay, apa benda yang kita yang dimaksudkan dengan cerita rakyat? Sat nanti awak rasa letak. Hai Upi, Siti Atari. Terima kasih. Okay, so apa benda yang dimaksudkan dengan cerita rakyat? Okay, saya share balik. Apa masalah aku malam ni? Nervous. Okay. Okay. So, cerita rakyat. Okay? Kita cerita dulu. Benda apa? Apa itu cerita rakyat? Saya tengah warm up. Hari ni macam sejuk. Sebab belah sini kan kami tiap hari hujan tau. So macam nak demam semua tu kan. Kat seminggu ni kalau langit mendung, lepas tu hujan pun boleh tahan kan. Macam semalaman sepanjang-panjang hari hujan. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan cerita rakyat? Okay, cerita rakyat ni kalau kita tengok dari segi bidang sastra ataupun bidang pengajian Melayu kan, cerita rakyat ni dikelaskan dalam tradisi lisan lah. Okay, so ada juga yang menyebutnya sebagai sastra lisan, tapi sastra yang tidak bertulis lah, sebab itu disebut sebagai lisan oral. Okay, then ada juga orang yang mengkelaskan dia sebagai, dia perbahagikan pula sastra agung dengan sastra rakyat, sebab dia kata sastra agung ni untuk yang bermain di sekitar kaum-kaum kerabat, istana apa semua. Tapi bagi saya, tak tahu lah, ini pandangan masing-masing lah kan, tapi bagi saya ini semua adalah sastra rakyat lah. Dan juga ada juga orang yang menyebutnya sebagai lipur lara, you know. Lara ni ialah membawa hati nan lara kan. Apa tu? Menghiburkan hati yang sedih kan. Tapi saya tak suka sangatlah term pelipur lara ni honestly, sebab so far apa cerita yang kita jumpa ni mostly cerita rakyat adalah cerita-cerita yang agak catchy kan, yang agak fun, yang agak menarik kan. So pelipur lara ni dia lebih kepada macam membawa tema escapism kan, macam cuba untuk menghiburkan hati yang lara, padahal kita tak lara. Sebab kalau kita tengok cerita rakyat ni pun dia dikongsi pun bukan pada masa kita sedang bersedih kan. So and then kalau Mak Saleh lah dia panggil benda ni sebagai folk tales, folk romance, okay, ataupun perkataan lain untuk cerita adalah cetera ataupun ceritera. Okay. Selalunya cerita rakyat ini di apa tu? Nombor silap lah. Okay. Sorry. Selalunya cerita rakyat ni dikongsikan, ini berdasarkan apa yang saya baca dan berdasarkan pengalaman saya interview orang apa semua lah. So dikongsikan semasa ada masa lapang lah selalunya. Selalunya pada waktu malam. Dulu kan kita tak ada TV, tak ada radio apa kan, tak ada telefon. So malam-malam tu, lepas je habis makan malam tu, kita akan panggil, orang tua akan panggil anak-anak cucu dia, duduk keliling dia. Dia pun cerita, okay? cerita kan. Okay? Orang kena ada cerita-ceriti. Okay, so ada juga cerita rakyat ni yang disampaikan semasa majlis-majlis keramaian. Okay? Contoh dia masa Kenuri Kenara lah, malam Kenuri kan. Dulu kan macam Kenuri 3 malam, Kenuri 7 malam kan. So cerita rakyat ni akan diperdengarkan di sepanjang masa majlis keramaian tu lah. So dia akan sambung. Sebab cerita dia sangat panjang, so dia satu malam tu kadang-kadang tak habis, so kadang-kadang pergi sampai 5 malam kan untuk menghabiskan satu-satu cerita tu. Okay, so kita ada gelaran-gelaran yang kita panggil orang-orang yang bercerita ni lah kan, yang kita sebut pelipur lara kan. Okay, so tukang cerita ni dia ada gelaran dia lah. Kalau di sebelah Perlis kita sebut sebagai awang batil, masih ada sekarang. Katanya itu yang terakhir lah, dia pun mewarisi bakat dia daripada ayah dia. Okay, ayah dia dah meninggal, dia pun panggil apa? Bangli, apa nama dia saya tak ingat dah. Okay, so itu adalah awang batil di negeri Perlis. Okay, tapi kalau katanya lah dulu orang sebut dia sebagai awang belanga, orang tak panggil dia sebagai awang batil. Sebab dulu katanya dia ketuk tu kan, dia ketuk belanga sebenarnya, pungkok belanga tu kan. So tapi katanya lepas belanga tu pecah,
Lepas tu ditukarkan dengan batil. So, apa beza belanga dengan batil ni? Belanga ni yang besar tu. Kalau orang Kedah tu belanga ni kalau kita masuk gulai pun masuk dalam belanga kan. Yang besar sikit tu lah kan. Macam pasu, seramik itu kan. Tembikar. Tapi kalau batil ni dia lebih kepada macam mangkuk tu tau. Macam kita panggil apa? Geluk kan. Macam yang dibuat daripada, contoh ada yang batil yang berbentuk macam apa tu, tempurung nyok tu kan, kita belah dua buah nyok tu kan, lepas tu tempurung kelapa, nyok okay, tempurung kelapa tu. So kita itu juga disebut sebagai batil, tapi ada juga lah batil yang dibuat daripada logam, dan juga ada batil-batil ni juga yang di dalamnya tu diukir, ditulis ayat-ayat Quran, ada yang ditulis jampis rapa, so that macam kalau orang selalu nak berubat kan, dia berbayang kat dalam tu. So biarlah batil juga, itu antara kegunaan dia jugalah. Okay, so kalau di negeri Kedah ada juga yang sebut Tok Jubang. Dia based on Jubang, macam tak silap saya cerita aku tak silap. So dia sebut gelaran dia lah Tok Jubang. Tok Selampit pun ada orang sebut juga kalau di Kedah, dengan di Kelantan tak silap saya dia pun sebut Tok Selampit. Lepas tu kalau di Terengganu dia sebut tukang cerita. Dan okay, so kalau yang ni kalau Cenenman dengan cerita ni orang asli Semelai yang saya kaji tu. So kumpulan orang asli Semelai depa ada term depa sebut Cenenman. Cenenman ni memang cerita yang panjang lah ataupun cerita. Kalau orang asli Semai dia sebut cermor dan penasal. So apa beza dia adalah Cenenman ni adalah cerita, ataupun Cenenman dan cermor ni adalah cerita-cerita yang kita kata legend, legend, myth, cerita-cerita yang dah lama kan, yang cerita tentang asal usul, cerita tentang nenek moyang. Tapi kalau cerita dengan penasal ni dia lebih pada cerita-cerita yang baru berlaku lah. Contoh dia macam cerita dia berpindah kampung, contoh dia yang baru berlaku dalam masa ratusan tahun kan, so ataupun puluhan tahun, itu disebut sebagai cerita ataupun penasal. Ataupun macam cerita sejarah nama kampung mereka, itu disebut sebagai penasal. Kalau untuk orang Bajau, dia sebut sebagai cerita rakyat, dia punya term dia adalah magabang. Okay, so itu kalau di Sabah. Okay. Okay, saya tengok, kita tengok kehadiran. Terima kasih Cik Datnam semua. Cik Hafiz Syahadan, saya dari Johor, kali pertama join secara live. Oh, terima kasih. Dalam live ni memang saya mengarut banyak lah kan, saya dengar sajalah. Terima kasih lagi. Okay, terima kasihlah Cik Osman, Cik Syahira, teacher, Cik Datnam. Badai dan hujan semalam di Sabah. Angin kuat, ya betul. Okay, selampit tu macam biola, ada okay, Cik Datnam share. Selampit tu macam biola, dia ada tali. Okay, I see. Okay, faham. Kalau macam biola ni kan, kalau di Kedah dia panggil apa pun tak tahu alat tu. Lepas tu kalau dalam orang asli Semelai pun dia ada juga alat dia panggil apa lah. Kalau macam di Sarawak tu macam sape apa tu kan, ada betul lah benda ni ada dalam banyak lah, dalam kumpulan-kumpulan kita mesti ada alat muzik yang bertali tu kan. Okay, sambil gesek sambil cerita. Okay, terima kasih untuk sharing Cik Datnam. Lemahnya aku tengok benda ni. Okay, dah tutup. Okay, so kalau kita tengok apa persamaan dalam kesemua kumpulan-kumpulan tadi, macam tadi saya sebut orang Kedah, dan orang Perlis, orang Kelantan, orang Terengganu tu kan. So dan orang-orang asli, kumpulan-kumpulan orang asli ni. So apa persamaan dia kalau kita perasan? Pelipulan Rabah Hazamah, ya. Okay, so apa persamaan dia adalah bila kita tengok tu, dia punya mostly kumpulan-kumpulan ni adalah kumpulan-kumpulan yang mengerjakan kita kata mengerjakan sawah padi. Okay, mereka buat bendang. Mereka adalah orang-orang yang membuat bendang ataupun mereka adalah orang-orang yang berhumah. Kan? So, mereka apa tu? So, bila selalunya masa mereka dah habis harvest, mereka dah habis tuai, tuai mereka habis tuai ni lah, tuai padi tu kan. So, selesai musim menuai, so mereka ada banyak lah masa lapang kan, sebab kerja di ladang pun dah tak ada apa semua masa tu. So, selalunya itu antara masa yang digunakan untuk mereka share cerita-cerita rakyat lah. Itu antara masa yang saya tahu lah kan. Okay.
Okay, so tu je lah kot sharing untuk cerita rakyat. Ada siapa-siapa nak share ke, nak tambah ke pasal cerita rakyat? Sejujurnya saya tak ada pengalaman mendengar apa-apa cerita rakyat yang diperdengarkan secara umum. Saya tak pernah ada. Ingat saya memang saya tak pernah, cuma saya pernah tengok ni je, apa orang wayang kulit kalau di masa saya duduk Kek Hitam dulu, selalulah dia tengok wayang kulit asun tu kan. So wayang kulit je yang saya tahu, tengok Etong tu kan. Tapi apa tu, cerita, mendengar orang bercerita rakyat di khalayak, saya tak pernah, tak ada pengalaman. Wayang kulit ada tukang karut, betul. So tukang karut ni tukang cerita kan, betul. Okay. Cik Datnam kata Cik Datnam apa Cik Danam pernah tengok Cik Danam kata ada 3 tali ya. Betul. Okey. Cik Afifah kata menjalankan aktiviti penanaman ya. Dia punya mostly adalah orang-orang yang tanam padi. Okey. So 9.23 kita mulakan malam ini untuk mendengar cerita-cerita rakyat tu. Saya tulis kat status Facebook saya tu kan, tak tahu lah malam ni saya nak jadi apa, Mat Selampik. Sebab awang ni, saya patah balik kepada cerita awang tadi kan. Awang ni kalau di belah utara ni, awang ni adalah bermaksud macam warrior, pahlawan lah, orang-orang yang. Sebab tu kalau macam orang kampung dia kata, awang, hang pi tu kira nama, kita kata nama manja, nama panggilan di kampung. Tapi sebenarnya awang tu konotasinya itu adalah melambangkan seorang yang ada macam lelaki yang gagah kan. So disebut sebagai awang. So lawan kepada awang perempuan adalah mek. Selalunya kan. So kata mek ni lah, mek tini contoh kan. So selalunya dia ada term mek. Okay. So dan kalau kita tengok mostly orang-orang yang bercerita ni, tukang-tukang cerita ni mostly kalau macam ni dia sebut awang batil lah, Tok Selampik apa semua ni, mostly yang kita jumpa tu semuanya adalah lelaki lah. Dan ni pengalaman saya jugalah masa saya buat fieldwork. Yang memang kalau kita interview kan, dan selalunya tu memang yang akan ke depan itu adalah lelaki lah, adalah kaum lelaki. Dia pun yang akan bercerita dan selalunya mak-mak ni kan, kaum wanita ni selalunya dia akan duduk dekat macam rumah kan depan kan, so dia akan duduk macam dekat tepi dinding ke, dia duduk macam terposok sikit kan, macam. Tapi selalunya bila yang lelaki ni cerita apa-apa, share apa-apa, so selalunya yang kalau macam ni perempuan ni akan macam dia akan menyaut, dia akan tambah-tambah tau. So maksud dia tu bukanlah perempuan tu tidak tahu tentang cerita-cerita ke apa semua ni, tapi yang dia akan membiarkan yang lelaki tu ke depan lah kan. Bukannya perempuan, maksud dia tu bukanlah dia buat bodoh. Sorry, dia buat bodoh aja, tapi sebenarnya dia tahu. Okay, so itu hai Mek. Hai Awang. Ada. Okay, so cerita yang pertama saya akan share dengan guna kita akan pakai, saya buka online Stellarium je lah malam ni lah. So kita mulakan cerita pertama kita dengan betul-betul yang saya akan eja lah nama-nama bintang, sebab saya pun tak buat slide yang nama-nama bintang tu sebenarnya. Ada lebih kurang yang saya listkan malam ni, ada sana, ada 8, ada 9 cerita, ada 10 lah lebih kurang, tapi saya rasa yang 8. Tengoklah berapa banyak yang kita done lah. Kalau tak done nanti kita buat sesi lain lah insyaAllah. Okay, grab popcorn buat nota. Malam ni Cikgu Tini jadi Mek Dalang. Okay, so cerita pertama. Okay, cerita pertama ni saya ambil yang famous dululah kan, Buruj Orion kan. Okay, so sebab semua orang tahu, saya rasa mostly semua orang tahu lah Buruj Orion ni apa. So Buruj Orion ialah ialah buruj belantik. Okay? Minggu lepas kita dah dengar kan, Buruj Orion ialah buruj belantik. Sana kita reverse. Jeng. Kita tukar. No. Okay. So malam ni kita akan fokus kat sini lah untuk cerita yang pertama ni. Okay, yang ni saya ambil daripada, tak ada apa masalah. Okay, so cerita ni saya ambil daripada penulisan Gina Marel dengan Anna Singh, diterbitkan pada tahun 2015. Marel buat kajian, selain daripada dia buat kajian tentang orang Bugis, Marel juga buat kajian pasal
buat full speed. Okay. Dia buat kajian pasal orang lain jugalah. So sebab dia pergi tu dekat Sulawesi. So Sulawesi tu ada orang Bugis, ada orang Mandar. Kalau macam orang Mandar tu dia duduk di sebelah. Saya rasa kita tengok lah di mana tempat dia kan. Okay. So kita ke Sulawesi. Okay, Babas Semenanjung. Kita menuju ke Sulawesi. Okay, so ini adalah Sulawesi. Okay, so Makassar. Kalau kawasan macam North Sulawesi, kawasan yang area sini ini adalah kawasan yang dihuni oleh orang Mandar. Okay, so tapi kalau kawasan di kawasan sini ni banyaknya ini adalah kawasan orang Bugis lah. Okay, so Amarel dia buat kajian pada orang Bugis lah. Sekejap adalah cerita pasal Bugis. Tapi dalam masa yang sama dia juga buat kajian di Borneo. Di sebelah Kalimantan. Dia mengkaji orang Banjar. Ni Banjarmasin. Siapa orang Banjar kat sini? Saya bukan orang Banjar tapi jiran sebelah. Daerah balik sana, Kerian tu, belah bagian Serai apa semua tu kan, parik-parik banyak tu. Lepas tu adalah keturunan Banjar. Okay, so kita balik ke sini. Okay. So apa yang Amarel catat kan pasal cerita orang Banjar ni lah, dan juga cerita dia mirip juga dengan orang Dayak, tapi Dayak kumpulan disebut kat sini sebagai Meratus. Sebab dia pun ni cerita dia lebih kurang lah, sebab dia pun macam duduk kat kawasan yang lebih kurang hampir sama lah, dalam area yang sama kan. So dia kata bintang Pleiades ni. Okay, ni Pleiades kan. Okay, Pleiades ni. Okay, so kalau siapa tak tahu, Pleiades ni adalah ni. Sekejap. Ni. Apa saya mengaut tu bukan Pleiades. Sorry. Okay, ni Pleiades. Okay. So Pleiades. Okay. Pleiades ataupun bahasa Jepunnya Subaru. Okay. So Pleiades ni nama lain dia tu adalah inilah Seven Sisters kita sebut kan. Okay. So nama kalau orang Bajar dan orang Dayak Meratus ni disebut sebagai Karantika. Karantika ni berasal daripada perkataan Hindu lah. Daripada legend-legend Hindu lah. Daripada ni. Apa kita sebut Sanskrit. Okay, daripada perkataan Sanskrit. Kartika kan. So dalam Hindu kan macam katanya Dewa Subramaniam yang ada dekat Bakif tu adalah Kartika atau yalah. So itu pahlawan lah kan, Matariki, banyaklah perkataan-perkataan dia lah yang diderive kan daripada perkataan Karantika ni. So dia kata Karantika ni asal dia adalah 7 butir bintang. Okay, ni Pleiades ni. So asal dia adalah 7 butir bintang, tetapi telah dimakan pada satu hari telah dimakan oleh seekor wild boar lah, ataupun seekor khinzir liar, seekor babi hutan lah kita katakan. Okay, so bila satu bintang dia tu telah dimakan oleh wild boar ni, so hero dalam masyarakat Banjar ni nama dia Bambang Basiwara kan. So Bambang Basiwara ni tapi kalau dalam orang Dayak Meratus, nama hero dia adalah Si Ayuh. So apa yang dia buat adalah dia pasang satu perangkap jenis belantik tu yang kita sembang minggu lepas tu kan, perangkap jenis perangkap bidas tu untuk memerangkap wild boar tadi tu. Tapi dia kata untuk dia pasang perangkap, tapi memanglah masa saya duduk dengan orang asli Semelai pun, cara kita nak pasang perangkap tu adalah kita letak perangkap di jalan yang binatang biasa lalu lah. So jalannya disebut sebagai denai, dan orang Meratus, Dayak Meratus tu disebut sebagai denai Si Ayuh. So yang dimaksudkan dengan denai tu kalau dalam ni adalah inilah Milky Way ni. Milky Way ni disebut sebagai denai. Okay, kalau orang Meratus dia sebut denai, orang Dayak Meratus disebut denai Si Ayuh. Okay, so dia pasanglah denai ni, dan dia berjaya lah memerangkap seekor wild boar itu. Okay, dan orang Meratus dia dah tak rekod dah lah pasal Banjar tu, cerita dia sampai dekat situ je, Bambang Basiwara perangkap tu. Tapi banyak cerita dia yang selepas tu yang Amarel rekod kan adalah pasal orang Meratus. So orang Meratus tu dia punya hero dia tu Si Ayuh tadi tu sebagai lambang
dia macam bagi warning lah kan dekat binatang yang mengganggu karantika tu. Dia telah mengambil rahang wild boar tu dan meletakkannya di satu tempat lah. Dia kata kat dinding lah supaya dia letakkan di langit, dekat dinding pula. Dia letakkan rahang wild boar tu di langit sebagai peringatan kepada wild boar lain untuk tidak lagi mengganggu bintang karantika. Okay. Dan juga sebenarnya kalau simboliknya tu, kalau kita tengok pada orang-orang, tak semestinya orang Melayu, orang Dayak kan, dia memang terkenal kan, dia akan macam pakai, kadang-kadang kita akan tengok dia pakai macam talismanic, charm tu kan, macam tangkai ataupun macam kita panggil loket, dia tu kan loket yang rahang babi hutan tu kan. And then juga kalau kita tengok dekat dinding rumah kan, kadang dia letakkan rahang babi hutan tu sebagai trofi yang melambangkan dia punya keperwiraan lah. Okay? So cerita dia tu adalah kaitannya dengan bintang-bintang di langit. Okay. So Amarel komen juga, Amarel dengan Sing komen juga dalam penulisan itu. Dia kata sebabkan orang Banjar kan kemudian itu kita semua dah dia pun memeluk Islam, so dia pun dah tak refer, dia pun dah tak prefer lah untuk ceritakan pasal perangkap ni punya cerita lah. So dia pun tukar naratif dia pun tu kepada 3 bintang tu disebut sebagai bintang orang mati ataupun bintang yang menunjukkan ke arah kiblat. So itu adalah cerita orang Banjar di Kalimantan. Okay. Okay dah. So ada okay, saya baca komen dulu. Oh yeah, sorry Emma. Happy birthday Emma. Kejap sekejap. Rindu orang Inis. Happy birthday Emma. Birthday semalam. 30 Emma. Allah hai. Sekejap. Okay, so komen yang pertama. Lain macam orang dulu, banyak juga kisah burush. Lain macam, kenapa dikaitkan ni sebenarnya logiknya tu sebab di kawasan kita ni, dulu-dulu kan, sebelum kita mula menanam, Cik Osman, sebelum kita mula menanam padi, sebelum kita mula bertani, cara hidup kita adalah memburu, dan haiwan perburuan yang agak mudah lah kan bagi dia, bukan not really sebab dia mudah juga sebenarnya, sebab saiz dia besar dan bila kita bawa balik tu kan dia boleh share dalam kumpulan dia kan. So babi hutan menjadi salah satu haiwan favourite lah untuk diburu. Okay. Oh, Emma kata sinalau bakas ya ogok ni dalam bahasa ni dusun apa Emma? Tempat Cik Khairana panggil Yuzi. Okay, so itu cerita yang pertama. Okay. So cerita yang kedua, kita pergi dekat Burush. Cerita yang kedua kita pergi dekat Burush Aquila. Nah, Burush Aquila duduk tang mana tu? Aquila duduk belah sana kan? Okay. Dia duduk dekat apa ni? Sekejap kita ke depan. Dia duduk dekat Milky Way, dekat area sini. Kan kau tersilap. Tidak. Constellation. Tidak. Aquila. Dia jangan, okay, tidak. Aquila. Okay. Okay, so cerita seterusnya kita akan berfokus kepada Burush Aquila. Tapi kita tengok jugalah ni. Okay, dia duduk dekat area Milky Way sini lah. Okay. So fokuskan dekat inilah. Ni bintang ni. Bintang terang dia ni Altair kita sebut kan, dan bintang-bintang di sekitar dia. Okay. So cerita kedua adalah berkenaan dengan orang Jama Mapun ataupun nama lain dia Sama Mapun yang tinggal di Cagayan di selatan Palawan ataupun juga di utara Borneo. Ni siapa yang duduk Sabah ni. Okay. So cerita ni mungkin boleh dibandingkan dengan cerita tempatan orang-orang belah Lahad Datu ke apa. Okay. So kita tengoklah dekat mana lokasi Cagayan ni sebenarnya. Okay, ni Borneo. Okay, so dia duduk sekitar-sekitar sinilah pulau-pulau area sini. Kalau tak silap saya Pulau Mapun. Okay, ni Mapun ni lah. Okay, Sama Mapun. Orang Sama tu selalunya dia sebut orang Sama ni kiranya macam orang-orang yang di sekitar kawasan ni daripada satu kita kata satu bangsa yang besar lah. Tapi ada pecahan-pecahan dia. So daripada Sama Bajau, Sama di laut, ataupun Sama Bajau, ataupun Sama Mapun. Okay. So, bau durian.
Okay, so ini adalah di sekitar sini lah. Okay, so cerita pasal Sama Mapun ni. Depa ni dicatatkan oleh penyelidik yang bernama Eric Casino. Catatan dia tu pada tahun 1967. Okay, so okay, nampak kan? Nampak kan? Cik Ayub kata menarik story-story ni, teringat buku baca tentang folklore. Yes, betul. Tapi malam ni versi dia adalah versi di alam Melayu Kak Ayub. Okay, so cerita Zaman Mapun ni 1938 dah, baru 2 cerita. Dulu-dulu lah dia katakan, orang Zaman Mapun ni kata dulu-dulu ni pada awal-awal tu dia kata ada 3 orang saja manusia, dia kata dekat dunia depa lah, yang bernama Tong, Thong, Tong, Masikla dengan Mayuyu. Okay, so Tong ni adalah suami dia dan Masikla dan Mayuyu tu adalah isteri dia. Okay, so inilah ni, dia akan fokus kat sini ni. Sekejap lagi tengok ni ni 1, 2, 3. Ni adalah Tong, ni adalah isteri dia yang di kiri kanan bintang Altair ni. Okay, so apa yang berlaku? Nampak kan saya tunjuk stellarium ni kan? Nampak kan? Nampak kan? Okay, so Bugis ada lagi saya cerita. Okay, so cerita pasal orang Zaman Mapun ni, depa kata, oh lemak, itulah aku kata. Aku tak tahu apa masalah aku hari ni. Okay, saya tunjuk balik. Nampak kan? Ni. Sorry. Okay, ni Altair ni yang saya sebut sebagai Tong tadi tu. Suami dia nama Tong, Thong, dan isteri dia di kiri kanan ni, bintang Tarazet dengan bintang Al-Shine ni, nama isteri dia adalah Masikla, 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 dan juga Mayuyu, Mayuyu. Okay, so kita akan cerita pasal 3 bintang ni mengikut kumpulan etnik Zaman Mapun. Yes, Altair ialah Tong. Betul Kak Yud. Okay, so cerita dia begini. Dia ada 2 cerita lah. Okay, satu cerita dia kata Masikla, bintang pun pandai full. Itu lumrah manusia memang. Okay, so Masikla ni, isteri dia seorang isteri tua. Dia kata kan, sekarang ni Masikla ni dia nak pergi apa tu? Dia nak pergi laut. Dia nak ambil, dia nak kutip siput-siput semua dekat laut ni lah. So sebelum dia pergi tu, dia pun masak lah. Dia bubuh lah macam pucuk-pucuk kayu, daun-daun ni kan dekat dalam bekas, and then dia bubuh lah api, unggun api, dia masak. Tapi dia pesan lah dekat madu dia ni, si Mayuyu ni, jangan buka, dia kata. Jangan buka, apa jadi pun jangan buka, dia kata, sampai masak lah. Tapi Mayuyu ni dia memang itulah, dia ada perasaan yang suka, dia curiosity level dia tinggi kan. So dia kata nak juga tengok. Lepas tu bila Masikla pergi ke laut, Mayuyu pun buka. So dia buka tengok, dia terkejut sebab dekat dalam tu ada sayur bersama dengan nasi. So dia macam pelik, mana nasi? Dia pun duduk kat tepi laut kan, bekas padi apa semua tak ada. Lepas tu bila Masikla balik, so Masikla tahulah kata Mayuyu ni dah tengok kan. Lepas tu Masikla marah kata, hang ni lah, sebab hang ni Mayuyu, sebab hang buka tengok tu lah menyebabkan generasi kita orang lain semua kat bumi ni terpaksa buat kerja tanam padi, buat batah, buat bendang, tanam buat padi berhumor. Disebabkan hang lah, sebab hang tengok, aku dah pesan dah hang yang tengok. So cerita dia. Okay, itu cerita pertama. Okay, so cerita kedua, pasal lelaki dia pula, nama Tong. Thong kan, Tong. So cerita dia, Tong ni dia pergi ladang. Dia abang dekat Mayuyu ni lah. Okay, I nak pergi ladang lah hari ni kan. Okay, I nak pergi buat kerja ladang. Lepas tu Mayuyu silap kita. Okay, so Mayuyu kata, dia macam pelik lah kan, hang nak pergi buat takkan. Selalunya sebab orang bila buat kerja ladang ni, kita faham lah, bila kita nak buka ladang tu kan, kita kan ada konsep gotong royong tu kan. So kita tak akan buat kerja tu seorang-seorang, so kita mesti buat ramai-ramai. Takkanlah hang Tong nak pergi seorang-seorang buat bendang kan. Okay, so Mayuyu pun follow. Mayuyu kata tak boleh jadi ni laki aku ni, tentang dia ada awet lain ke apa kan, so dia pun follow. Dia follow tu kan, dia tengok kan,
Tong ni duduk lepak je bawah pokok, dia kata dekat tempat reduk bawah pokok tak main seruling, dia kata. Tak buat apa pun, kita nak main belalang kan. Tapi dia mengendak lagi, so dia nampak, ui, dia punya kapok dia dengan dia punya binatang apa tu, nak libah tu, sabit dia tu buat kerja. Tapi tak ada orang pun, tapi benda-benda tu duduk berjalan sendiri kan. Lepas tu dia kata, dia macam pelik kan. Lepas tu dia jerit, dia kata kat lelaki dia, hang tak buat kerja apa ni, tapi benda-benda ni duduk berjalan. Lepas tu benda-benda tu bila dengar kata dia apa, alat-alat dia tu dengar kata dia jerit. Lepas tu dia pun terus stop buat kerja. Lepas tu apa lagi kan, Tong pun marah lah kat dia. So Tong marah, Tong kata, sebab hang ni apa tu, orang Ula ni semua orang dah kena buat bendang. Apa tu, kena bekerja membanting tulang 4 kerat sendiri untuk buat bendang. Kalau tidak kan dia tak payah, dia kata. Lepas tu bila Tong dengan Masih Ila ni marah dekat Mayuyu, so dia pun merajuk lah, dia pun naik ke langit untuk menjadi apa ni, untuk menjadi simbol kepada, untuk menjadi panduan kepada orang-orang yang ada dekat bumi ni masa bila dia pun nak kena menanam. Sebab ni dia pun dah orang kena menanam sendiri kan. Kalau tidak dia tak payah. So kalau tidak kita makan berah free lah kan. Kita tak payah buat apa. Dia pun jadi sendiri. Sebab Mayuyu ni yang menyebabkan kita semua terpaksa membanting tulang 4 kerat gitu. Okay? Tapi disebabkan Masih Ila dengan Tong naik ke langit, so Mayuyu pun follow jugalah naik ke langit. So jadilah ia bintang apa tu, Altair, okay, Tarazet dan juga Ashine. Okay? So itu cerita untuk yang kumpulan Jamal Mapun. Okay? Okay, so Cik Ibrahim kata nasib baik Aurora tak ada. Kang benda-benda. Nasib baik Aurora tak ada dekat Alam Melayu. Ada kalau pi dekat headquarters Kinabalu Park kan, pernah direkod kan, dia pernah tulis kat situ kata dia pernah nampak Aurora daripada puncak Kinabalu, tapi diragui lah kan. So tapi yalah, benda-benda khurafat apa semua kan macam-macam no lah. Kita cerita sebenarnya sebab ini adalah apa tu, sharing session kan, sebenarnya bukanlah cerita rakyat kan nama pun kan. So di sebalik semua benda tu kan macam cerita kisah kancil dan buaya lah kan. Macam benda-benda yang macam di sebalik tu kan. So malam ni pun kita cerita benda yang sama lah kan, sharing kan, cerita-cerita yang kita kata mungkin tak logik tapi mempunyai maksud yang tersirat di sebalik tu, yang menjadi panduan ataupun menjadi pedoman untuk cerita tu diingati oleh anak cucu dia supaya dia boleh tahu, okey bila dia nampak je bintang 3 ni, ni masa dia untuk dia pun mula menanam. Okay, so itu adalah hikmah di sebalik cerita-cerita rakyat ni lah, yang disebut sebagai cerita rakyat kan. Okay, Mat Saleh pun banyak ya. Mat Saleh punya cerita kalau tengok Red Indian apa semua, dia ada banyak lah mitos-mitos itu kan. Tapi kalau kita bila kita dengar mitos ni just sharing sikit lah kan, bila kita dengar mitos apa semua ni, so kalau kita dengar secara atas, kita just macam malam ni saya share kan, so kita just dengar secara apa tu, on surface saja tak. Tapi kalau kita berminat nak tahu lebih dalam lagi dan nak memahami apa logik di sebalik cerita depa tu, so saya galakkan untuk baca pasal depa punya kepercayaan, and then kita akan faham apa logik di sebalik kepercayaan depa itu berlaku macam tu. So ada logik depa lah, logik yang difahami oleh kebudayaan tu sendirilah, yang mungkin dalam kita rasa tak logik lah, tapi dalam kepercayaan depa tu benda tu adalah logik depa lah, ataupun kita sebut sebagai sains depa lah. Okay, so tapi malam ni kita sembang-sembang lah kan, jangan serius sangat malam ni. Okay, so saya baca komen sikit lagi. Menariknya bintang digunakan sebagai panduan untuk pelayar, khidmat pahlawan. Iya. Okey, tapi cerita dia kita ini antara ceritanya lah yang menjadi antara sebab jugalah kenapa saya buat kajian ni. Antara sebab saya buat kajian etnoastronomi. So daripada dulu saya selalu baca orang kata orang Melayu ialah pelayar yang hebat. Orang Melayu ialah pedagang yang hebat. Orang Melayu ialah ni. Tapi bila saya tanya kan, hebatnya itu apa bukti? Saya tahu kita memang, saya tahu memang ada bukti kita belayar sampai sini apa semua kan, tapi apa alat yang kita gunakan, apa ilmu yang kita gunakan, apa system of knowledge yang kita gunakan untuk menjadikan kita seorang pelayar yang hebat. Dan saya tak pernah jumpa sesiapa pun, saya sukar sekali lah jumpa untuk sesiapa pun boleh merekodkan satu body of knowledge yang digunakan oleh orang Melayu untuk belayar. So
itu antara sebab jugalah saya buat kajian ni. So saya nak tahu sendiri apa benda sebenarnya. Okey, dia kata orang Melayu gunakan bintang untuk belayar. So saya kata okey, saya nak check apa bintang yang digunakan, dan sebab itulah saya buat kajian ni. Dan saya kumpulkanlah, kita tengoklah apa rasionalnya bintang-bintang ni digunakan. Okay. So okey, kita tak ada masalah kan, benda ni related dengan jati diri kita apa semua, tapi kita perlu tahu, bila kita cerita ke orang, kita ni orang Melayu ni hebat, mampu belayar apa semua, tapi kita kena tahu di sebalik kehebatannya itu ilmu apa yang digunakan. Okay, so kita kata guna bintang di langit. Okey, bintang guna di langit, semua kumpulan etnik, mostly orang-orang kumpulan-kumpulan etnik yang berada di sekitar, di sepanjang pesisiran pantai, memang ada knowledge kehebatan tentang buruj masing-masing. Dan kita kena tunjukkan kat mereka buruj apa yang digunakan, bintang apa yang digunakan. Kalau kita je cakap, kata kami hebat, kita tak ada bukti tu, so rugi juga kan. So sebab itulah kita kena tahu, dan malam ni saya berkongsi lah nama-nama bintang itu yang perlu kita tahu supaya nanti kalau orang tanya pakai bintang apa, so kita reti jawab. Okay, so sharing-sharing aja lah. Okay, gitu. Jauhnya merajuk sampai ke langit. Okay. Okay, so Juli bintang 7, sagilah ada cerita, sagi saya cerita sikit lah. Okay, satu lagi komen. Ada finding tak yang membuktikan penggunaan langit bintang dan kehidupan orang Melayu untuk bercucuk tanam? Ada kat Yud, sagi cerita juga lah. Tu adalah pasal cucuk tanam ni mostly pasal padi lah. Okay, so selesailah cerita yang kedua daripada kumpulan etnik Jama Mapun. Okay, kita beralih kepada cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga, saya baca komen sikit. Cik Ibrahim kata saya tajuk ni menarik kan. Okay, Cik Ibrahim kata tak ada dokumentasi. Kalau ada dokumentasi pun dihilangkan atau dimusnahkan. Iya, betul jugalah. Memang ada dokumen yang dihilangkan atau dimusnahkan. Tapi mostly cerita-cerita ini berdasarkan pengalaman saya lah. Cerita-cerita pasal buruj apa semua ni tergolong dalam kategori cerita lisan. So benda ni banyak diajar mulut ke mulut. Dan kita memang kurang merekodkan. Masa bila dah sampai knowledge untuk merekodkan tu, masa tu dah masuk Hindu Buddha apa semua kan. So tradisi menulis itu masuk bila kerajaan bila agama-agama besar ni mula masuk. So bila agama-agama besar mula masuk, contohnya Hindu Buddha ataupun agama Islam kan. So knowledge daripada kebudayaan Hindu Buddha dan kebudayaan Arab tu dah mula menular ke dalam kebudayaan orang Melayu, dan dekat situ sudah adanya percampuran knowledge. So bila adanya percampuran knowledge, so cerita-cerita rakyat yang kita kata awal ni kan, macam cerita-cerita ni, so benda-benda tu semua sastra lisan, cerita lisan kan. So benda-benda tu memang tak direkod kan, hanya dipeturunkan dari mulut ke mulut. Okay, so sebab itulah cerita dia pun berubah-ubah. Kalau kita tengok katanya kumpulan ni cerita dia macam ni, cerita kawan ni cerita dia macam ni. Sebab benda ni mulut ke mulut kan. So kalau macam kita dengar cerita orang yang awam batil apa semua tukang cerita, dia pun kan cerita dia pun tak sama pun. Macam daripada generasi ni cerita dia A, daripada generasi ni dia dah renovate cerita dia jadi A++ ke A- ke. Okay. Okay, cerita ketiga kita sambung balik. Kita akan fokus balik dekat Orion tadi ni, cerita ketiga. Dia Orion. Okay. Cerita ketiga ni adalah berkenaan dengan orang Jawa dan juga orang Kedah. Okay. So ni berbalik kepada cerita dekat buruj Belantik tadi ni lah, buruj Orion ni. Okay, ni adalah buruj Orion. Ni buruj, saya buka gambar ni sikit lah untuk kita faham. Okay, ni adalah buruj Orion yang disebut sebagai pemburu tu. Okay, so ini adalah buruj Sirius, Canis Major. Bintang Sirius, buruj Canis Major ataupun buruj anjing besar. Ini adalah Lupus Arnab. Ini adalah buruj Taurus ataupun lembu jantan. Okay, so kita akan bermain dekat 3 buruj ni je lah untuk kisah seterusnya. Okay, so dekat Jawa, yang direkodkan oleh Amarel lah, dekat spesifiknya di Jogja. Dia kata orang Jawa di Jogja, Yogyakarta kan. Dia kata dia pun nampak orang Jawa ni, dia tak nampak bintang ni sebagai perangkap ataupun belantik tadi tu kan. Tapi dia pun nampak benda ni sebagai, dia sebut sebagai waluku.
ataupun penugal, ataupun kita kadang-kadang kita belah sini kita kata itulah tempat apa tu, alat bajak tu kan, yang bentuk dia macam itulah, yang bentuk macam sabit, yang itulah alat pembajak tu kan, yang tajam tu kan, mata bajak tu. So dia nampak benda ni sebagai pembajak. Okay. So sekejap saya tutup gambar constellation art dia, kita tutup. Sekejap, hilang dulu. Saya bertutup, sorry. Okay, so dia nampak benda ni sebagai pembajak. So dia kata, Sat dah macam mana rupa pembajak ni? Sekejap. Lemuk tak mana dah saya simpan. Okay, siapa yang berminat kan untuk nak tahu pasal nak baca lebih lanjut lah kan. Ini paper dia yang ditulis oleh Amarel dan juga Singh. Dia paper yang dia letak sebagai apa ni, book chapter. Baik, kau lambat. Saya nak tunjuk. Actually minggu lepas saya tunjuk dah rupa pembajak kan, tapi saya pun dah lupa macam nak tahu rupa dah. Jeng. Nampak tak? Buat yang pelan ni. Tak apalah, kita sekejap dia dah terbuka, sekejap saya share. Saya pun tak tahu dia slow sangat dalam ni. Okay, so dia kata, ni buka dah. Okay, pembajak rupa dia. Jeng. Okay, ni. Okay, sorry nah. So 3 bintang tu adalah berada dekat mata ni lah. Ni mata pembajak tu, dia duduk dekat sini lah. Saya pun tak tahu kita panggil apa ni benda ni. Okay, so ini adalah rupa buruj pembajak daripada buruj Orion tadi itulah untuk masyarakat Jawa. So, depa kata bila Orion ni ataupun bila apa tu, Waluku, dalam bahasa Jawa dia sebut sebagai Waluku, W-A-L-U-K-U, Waluku. So, bila Waluku ni mula terbit dekat langit, dia kata, so itu adalah petunjuk untuk orang-orang Jawa ni mula menanam. Mula tanam, untuk mulakan aktiviti apa tu, menyediakan sawah padi. Daripada mulalah kena gembok tanah apa semua kan. Tapi dia kata bila Orion tu melepasi saja apa tu, zenith kan, melepasi je garis puncak atas kepala. So bila dia dah pi apa tu, bila dia dah cross balik sana kan. Dia dah cross balik sana, maksud dia bila dia dah cross pergi balik sini, daripada timur dia cross pergi ke barat, so dia dah terbalik. So bila dia dah terbalik tu, mata dia pun dah naik ke atas. Daripada tadi mata dia duduk bawah, tiba-tiba mata dia pun dah terkalih naik atas. So dia pun dah faham, kata okay, ni kita dah kena stop dah ni buat kerja. Kalau kita buat kerja bersawah pun dah tak guna dah, sebab sebab dah di luar dah daripada musim ni kan, dah tak sesuai dah, cuaca apa semua dah menjadi tak sesuai. So itu adalah untuk orang-orang di Jawa lah. Dan orang Jawa ni juga depa tengok dekat bintang Pleiades tadi tu kan, dekat bintang 7 dia tu, orang Jawa dia sebut bintang 7, ataupun depa sebut juga bintang Karantika, ataupun depa sebut sebagai lintang wuluh. Lintang tu bintang lah, buruj lah. Lintang wuluh, W-U-L-U-H, ataupun depa sebut sebagai guru desa. Depa kata bila bintang 7 ni berada pada ketinggian yang disebut sebagai pecat sawat. Pecat sawat ni maksud dia lebih kurang pada ketinggian 50 darjah lah, macam tu lebih kurang. So dia kata bila Pleiades berada pada pecat sawat, so kita dah kena ubah anak padi ni, dia kata kena ubah daripada anak padi, daripada nursery dia, daripada petak kecil tu kena buat masuk dalam sawah besar lah. Okay, sebab ini dah masuk ke, dia kata mangsa kapitu. Mangsa kapitu tu maksudnya masuk bulan ke-8 lah. Siapa yang Jawa ni, orang Johor si pandai, orang Selangor dia cakap Jawa, saya tak pandai walaupun tok saya kat sebab bernian Jawa, mbah saya kan. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan pecat sawat tu sebenarnya adalah kalau orang buat bendang kan, kalau depa buat bendang, so pagi-pagi tu kan depa akan membajak kan, pakai rebau untuk membajak, and then bila matahari dah naik kuih tinggi,
So mereka kata ni dah pecat sawat ni, so mereka akan stop buat kerja tu. So yang dimaksudkan dengan pecat sawat itu adalah ketinggian bintang Pleiades pada lebih kurang matahari berada pada jam 10 pagi, lebih kurang kita kata dalam 50 darjah lah. Okay. Dan juga mereka gunakan pengecaman tapak tangan. Mereka bubuh padi atas tapak tangan. Lepas tu mereka akan tala dekat ketinggian bintang bintang 7 dia tu. Dia akan dia kata kalau padi tu padi tu jatuh daripada tapak tangan kan. So dia kata okey ni dah sesuai dah ni untuk kita mula tabung padi. Dia kata. Okay, so itu antara knowledge local wisdom yang mereka share lah kan. Okay, dan pasal cerita tapak tangan apa semua ni juga kan, sama juga dengan orang di negeri Kedah kan. Dia ada personifikasi dah kita sebut kan, pasal ketinggian ni, pasal relatif altitude untuk bintang ni, ketinggian bintang. So kalau macam orang Kedah kan, dia tengok bintang dia bangkit kan, kita bangkit subuh tu kan, dini hari tu, pada masa dini hari tu dia bangkit, dia tengok bintang Pleiades. So orang Kedah dia panggil bintang 7 ataupun bintang ketika. Okay, so dia bangkit, dia tengok bintang Pleiades tu, lepas tu dia pecam lah kan, dia bubuh benih atas tangan tu, lepas tu dia tengok ketinggian, kadang-kadang Pleiades duduk rendah lagi kan, masa subuh hari yang dia bangkit tu, dia tengok Pleiades duduk rendah, so dia kata oh ni baru menatang benih. Dia kata menatang benih tu maksud dia lebih kurang 30 darjah. So bila dah menatang benih tu, dia kata ini dah sesuai ni, dia kata sebab macam orang Kedah dia tengok apa ni kita nak kata tu, just nice tau, berah itu duduk atas tapak tangan dia. So dia kata okey ni dah sesuai ni masa menatang benih. So dia pun akan mula tabung benih lah. Tapi bila macam bintang tu dia tengok lagi lebih kurang 60 darjah lebih kurang macam tu, dia kata itu sebagai melongsor gelang. Kedah kata melongsor gelang, maksud dia tu bila dia angkat tangan macam tu, kalau kita pakai gelang kan, orang buat bendang kan kaya-kaya kan, dia pakai gelang kan, so bila gelang dia tu melongsor, so dia kata ini adalah melongsor gelang, dan masa melongsor gelang ni kalau nak buat kerja-kerja bendang tu okey lah dia kata, tapi tidak digalakkan lah. Lepas tu lagi satu lagi tu dia sebut bila ketinggian bintang Pleiades tu, bintang 7, bintang ketika tu, ketinggian dia adalah ketinggian dia sebut sebagai mengangkat kening. So bila kita angkat kening kan, so memang betul-betul 90 darjah kan. So memang itu antara masa-masa yang kita kata sayup kan ni, kalau kita buat bendang pun tak guna dah ni ujung-ujung ni kan. So itu adalah apa yang kita sebut sebagai local wisdom untuk orang Kedah lah, macam mana mereka menentukan ketinggian bintang ketika tu untuk mereka nak make sure kan musim mana yang sesuai untuk nak tanam padi. Okay? Okay, so kita baca komen. Dah pukul 10. Tak apa. Cerita tanggang pun ada yang tak sama. Betul kan yang tadi pasal saya kata kan, ya berbeza-beza. Sejarah kapal besar-besar, kapal Sriwijaya. Ya, cerita pasal kapal. Betul. Itu kena tanya Cik Saleh pandai bab kapal. Pitu 7 tadi, betul kan? Okay. Cerita Jawa sama dengan saya belajar Ustaz Anafiah pasal kalender Piyama. Ya, betul lah tu. Sebab itu juga tok guru saya. Okay. Dan cerita Piyama ni sebenarnya direkodkan oleh seorang tok guru. Saya rasa Ustaz Badaruddin punya, saya tak sure ayah ke Tok Wan ke kan, tapi orang ni lah, syekh-syekh di Kedah lah, itu ada satu yang direkodkan sebagai kalender Piyama lah. Tapi yang merekodkan pasal bintang 7 apa semua ni sebenarnya adalah Tuan Haji Ismail dengan Tuan Haji apa lagi seorang lagi, dua orang ni lah yang banyak rekodkan pasal nulis Piyama di negeri Kedah. Dan banyak orang yang kalau menulis pasal Piyama Kedah, even saya sendiri pun memang saya akan rujuk kepada penulisan dia lah pasal bintang ketika. Itu saja tulisan yang memang bertahan lah sampai ke hari ni. Okay, dan apa yang saya buat itu adalah saya cross check aja bila saya pergi ke field tu dengan nulis apa yang saya dah dapat daripada kajian literatur tu, kajian literature tu, saya pergi field dan saya interview balik untuk saya cross check maklumat tu lah, betul ke tak, ada pertambahan ke, ada pengurangan ke, macam mana ke. Okay, bintang Suraya, ya betul, bintang Suraya. Orang Kedah pun sebut juga bintang Suraya dia sebut. Yeah. Okay, so berbalik kepada cerita. Jadi kita ada cerita ni bab ni. Ni bab Pleiades ni.
Okay, bintang 7 ni. Okay, so ini pantun lah yang diperrekodkan dalam Orang Kedah, tapi sebenarnya kalau kita tengok ni antara pantun yang famous juga lah, sebab dalam Dewan Bahasa apa dia record. So pantun dia berbunyi macam ni. Bintang 7 tinggal 6. Daripada 7 tinggal 6 biji. Jatuh sebiji di Majapahit. Hilang sepuh tinggal senam. Baru ku tahu emas tak baik. So yang dia maksudkan tu sebab cerita dia di sebalik bintang 7 ataupun bintang ketika atau bintang suraya Orang Kedah ni juga kan, untuk dia pertentukan masa menanam tu juga adalah dia tengok pada warna bintang ketika ni. Dia kata kalau dia tengok warna tu, saya pun tak ingat dah, saya kena rujuk oleh apa yang saya tulis itu. Apa tu? Kalau color dia merah, so dia sesuai bawa padi apa. Dulu-dulu ni dia ada padi, kita sebut padi berat. Padi berat dengan padi ringan. Padi berat ni adalah padi yang dulu lah bila dia buat bendang tu kan, kita tunggu musim hujan kan. So padi berat itu adalah padi yang ambil masa lama untuk dia nak sampai dia nak cukup cycle dia tu. So ambil masa lebih kurang 7-8 bulan. Tapi kalau padi ringan ni 4 bulan pun dah boleh settle lah, 4-5 bulan dah boleh selesai. So bila dia, kalau bintang tu kalau merah, lebih kurang macam merah-merah sikit dia kata, so dia kena bawa berah jenis apa, padi jenis apa. Kalau bintang tu putih, kena bawa berah padi jenis apa. Okay? So ada maksud-maksud dia jugalah sebenarnya. So yang berkaitan lah dengan pantun dia tu kan, hilang sepuh tinggal senam tu katanya. Sepuh tu maksud dia apa tu, bila yang kita quote alat apa tu, kalau kita pakai apa tu barang kemas kita katakan, barang perhiasan, so kita quote barang perhiasan kita tu, apa ni tadi, kita quote barang perhiasan itu, bila barang perhiasan tu semakin luntur, so kita kata dia nampak macam color kebiru-biruan kan, so color kebiru kehitaman tu kita sebut sebagai senam. Okay, so kita tahulah kata benda ni dah tak boleh pakai dah lah kan, kalau kita ni di luar musim. Okay. Tuan Haji Ismail Saleh dan Tuan Haji Abdul Majid, Tuan Haji Majid pun pernah tulis, tapi ada Ismail Saleh, Tuan Haji Majid ada lagi seorang, apa nama orang tak tahu. Tuan Haji Majid, nanti saya cek, mungkin Tuan Haji Majid ke ada lagi seorang, nanti saya cek, saya pun dah tak ingat. Okay, so ada kaitan ke bintang dengan bulan dengan ilmu mistik dalam alam Melayu. Yang tu kan kena baca buku yang ditulis oleh ini sikit Walter Skate, Malay Magic ni buku dia tak silap saya tahun berapa tau, 1899 Masihi. Masa tu kan geng-geng ni lah, kita kata apa, orientalis ni kan, mereka ni kan mai ke tanah Melayu, so apa ni buat adalah mereka record kan. So antara sebab dia jugalah kita macam kita dekat kawasan di Malaysia ni kan, sebab ialah kita faham Melayu tu adalah seluruh orang Melayu kan, tapi disebabkan oleh tulisan-tulisan Mak Saleh yang mai ke tanah Melayu ni, depa buat record tu kan, depa tak kelaskan mengikut kumpulan tau. So depa tapau semua tu adalah Melayu. Dia tak kira lah orang Kedah ke orang Perak ke apa, semua tu Melayu, dan kita merujuk kepada penyelidikan kita berdasarkan tulisan-tulisan dia. Bila dia kata Malay Magic, so kita kata ni semua adalah nulis pasal Melayu. Padahal nulis yang ada kat dalam ni sangat berbeza-beza sebenarnya. Macam kalau kita tengok tu, orang dekat kawasan ni nulis dia pasal ni, orang kat kawasan ni nulis dia pasal ni kan. So sebab tu jugalah bila kita cerita bab buruj tu kan, saya tunjukkan berbezanya. Kita cerita pasal orang Melayu, tapi orang Melayu itself tu kalau kita tengok tu, orang Melayu di Johor cerita pasal lain, orang Melayu kat Kedah cerita pasal lain, orang Melayu dekat Terengganu cerita pasal lain. Okay? Tapi semua tu adalah Melayu. So itu antara sebab dia. Dan bila kita buat kajian tentang Melayu tu, yang saya kata masa first episode dulu, saya kata kita kena spesifikkan. Kita cerita tu pasal Melayu dalam kumpulan yang mana, di kawasan yang mana, dan pada sekitar masa yang mana lah, untuk kita tahu. Okay, ini kita cerita ni pasal kumpulan ni. Okay? So kalau nak tengok ilmu bintang Melayu dengan mistik apa semua tu, bolehlah baca sikit. Okay. Oh yes, Tuan Haji Mak Nayan. Ya betul, Tuan Haji Saleh dengan Tuan Haji Mak Nayan tu. Okay. So cerita dia sebenarnya kan, berbalik pada pantun tadi tu kan, yang saya kata apa, jatuh sebiji di Majapahit tu, sebenarnya ada cerita dia. Yang direkodkan oleh seorang wartawan di Tanjung Pinang, Riau. Dia ada cerita lah pasal 7 beradik ni, seorang dia bunuh, dia berlempak
turun daripada langit jatuh kat Majapahit. Okay, so adalah cerita dia. Dan adalah cerita dia tu kalau siapa nak nanti PM saya, nanti saya cerita lah. Okay, and then ada kisah juga yang kalau kita tu kan kita famous dulu kan dengan cerita apa Jula Juli Bintang 7 kan. So kalau tengok Jula Juli Bintang 7 pun dia bercerita pasal tujuh beradik ni kan, anak raja dekat Kayangan ni yang menjadi rebutan oleh 3 pihak kalau tak silap saya dekat Kayangan. Lepas tu bapak dia campak dia turun kat bumi, dia jadi buah delima. So ada seorang perempuan yang dah lama kahwin tak dapat anak, makan dan dia beranak 7 orang. Cerita dia macam tu lah. Okay, so siapa yang ingat cerita tu boleh tengok balik lah cerita pasal Jula Juli Bintang 7. Okay, so itu cerita pasal 10-7 minit. Kita sambung lagi noh, Ustaz Noah noh, boleh noh. Sebab apa ni? Sebab Cik Syarin ke 10.30 kan? Boleh kita sambung cerita banyak sikit. Boleh lah. Saya pernah dengar cerita tu masa ke Batam 2019. Betul kan? Okay, cerita pasal Bintang 7. Bintang 7 tinggal 6. Okay, so cerita yang seterusnya adalah dalam masyarakat. Nak cerita apa pula? Ini. Okey dah, saya cerita pasal ni lah. Apa tu tadi nak sebut pasal Bugis. Okay, saya sebut pasal orang Bugis. Okay, cerita orang Bugis ni, dia dekat, kalau kita tengok Buruj ni, dia duduk dekat sebelah selatan. Sorry. Okay, cerita dia di sebelah selatan. Dia bermain dengan Buruj. Okay, dia bermain dengan Buruj Pari. Okay, ni. Dia bermain dengan Buruj Pari. Buruj Kraks ni, Southern Cross dengan Buruj Centaurus ni. Okay, so kalau rupa untuk ni dia tu adalah rupa dia macam ni lah. Okay. So, ini adalah Centaurus. Ini semua ni Centaurus dan ini adalah Crux ataupun Southern Cross. So, yang kita akan fokuskan adalah hanya pada ini yang orang Melayu sebut sebagai bintang pari atau Buruj Pari ataupun Buruj layang-layang, dan kita akan fokus kepada Alpha Centauri dengan Beta Centauri, 2 bintang ni lah. Okay, so cerita dia adalah pasal masyarakat Jawa juga dan juga masyarakat Bugis, sebab cerita dia ni hampir sama. Cerita ni juga saya dapat daripada Amarel. Amarel kata cerita dia berbunyi begini. Okay. Dia dulu ni adalah seorang wanita, seorang perempuan ni lah, suami dia baru meninggal. Okay, so bila suami dia baru meninggal, tiap-tiap hari tu, ni kalau untuk Jawa lah kan, tiap-tiap hari tu dia akan cross bendang lah, dia kata. Bila dia cross bendang tu, cross sawah, and then dia ni cantik lah, perempuan ni seorang wanita yang sangat cantik. Bila dia cross sawah tu, dekat sawah tu, kat bendang tu ada orang, macam kita kata tukang kayu lah, tukang buat rumah. Dia duduk buat pondok kat tepi sawah. Lepas tu, sebab perempuan ni terlalu lawa, dia kata kan, so telah menyebabkan dia membina pondok tu, kaki dia sebelah pendek. So pondok tu jadi macam, dia kata apa, sengit. Okay, so bila pondok tu sengit, maka pondok tu dibayangkan kepada Buruj Kraks ni. So kalau tuan-tuan tengok kat sini kan, sebab itulah dia, patutnya kan dia 4 segi sama lah kan, tapi tengok sebelah dia tu macam tempang lah kita kata. So dia kata disebabkan oleh perempuan yang cantik itu, dan perempuan yang cantik itu diwakili oleh 2 bintang ni. Ini adalah mata dia lah, Alpha Centauri dengan kadar bintang Beta Centauri ni. Okay, so kalau dalam masyarakat Jawa dia sebut pondok yang sengit ni, dia sebut sebagai gubuk penceng saya tak bahasa Jawa. Okay, tapi kalau orang Bugis dia sebut ni sebagai bola kepang. Pondok yang sengit lah kan, bola kepang, rumah yang sengit. Okay, dan kalau orang Jawa, wanita tu tadi tu dia sebut sebagai wulanjar ngirim, seorang wanita yang kematian suami yang menghantar macam persembahan lah, macam dia tiap hari dia pergi berdoa, dia bawa lah bunga apa semua tu kan, so dia sebut wulanjar ngirim. Tapi kalau orang Bugis dia sebut ni sebagai bintang balue, bintang balu lah, seorang balu yang kematian suami. Okay, so itu adalah cerita untuk masyarakat Jawa. Okay, dan masyarakat Bugis lah. Dan kalau kita perhati dekat sini, tuan-tuan akan nampak yang mana tu, apa dia panggil,
Apa ni? Coalsack Nebula. Mana Coalsack Nebula? Mak tak keluar. Coalsack Nebula ni duduk dekat Alamak kat mana? Saya pun tak ingat. Coalsack Nebula duduk dekat duduk dekat atas ni kan, dekat atas Milky Way ni, tapi dia duduk dekat mana Coalsack Nebula? Emma bantu Coalsack Nebula kat mana Emma? Coalsack Nebula kat mana Emma? Bantu. Oh, aduhai, apalah masalah saya. Tak nampak, sorry, ya Allah. Ni kita cerita pasal crux ni. Tadi tu yang saya kata bola kepang tu, ni yang rumah saya ingat sebelah tu adalah ni burus ni, dan wanita yang cantik tu adalah 2 bintang ni. Sorry, ya Allah. Coalsack Nebula kat mana memang? Alamak, I tak tahulah. Ini kot tak silap saya kan? Kawasan ni, bukan yang ni kah? Coalsack Nebula. Silap saya macam yang ni. Betul tak? Coalsack. C-O-L-S-A-X. L-A-C-K. Coalsack. Coalsack Nebula. Betul tak? Coalsack Nebula tu yang ni. Kan? Rasanya macam dia. Membuang masa aku malam ni. Betul tak memang? Coalsack Nebula duduk kat situ. Okay, tak apalah, saya teruskan cerita. Coalsack Nebula ni sekejap-sekejap Emma beritahu macam mana rupa dia. Ke yang ni dah. Okay, dia sebab kalau kita tengok kat langit kan, so dia bentuk dia tu macam dia macam hitam bertumpuk. Ke yang ni? Tak tahu bawah Centaurus ni. Okay, so dia bentuk dia tu hitam bertumpuk tau. So kalau ini berbalik pada cerita orang Jawa tadi lah. Orang Jawa dia akan sebut sebagai banyak anggrem. Dan juga orang Bugis dia akan sebut sebagai bintang bembek. Bintang bembek sebab dia kata B-E-M-B-E apostrofe E. Okay, so sebab dia kata yang dimaksudkan tu sebagai kambing lah, sebab dia kata pada musim, dia ikut musim, dia kata kalau pada musim hujan, dia kata kita akan nampak macam bila habis hujan je langit clear, dia kata so akan nampak macam kambing tu seolah-olah masuk menyorok di bawah pondok ni. So yang ni lah kot kan. Area crux juga. Kan. So kalau area crux somewhere tu lah kan. Sorry lah nanti kita google tang mana. Yang ni kau tak tahu ke yang ni kau tak tahu. Okay. So dia kata kalau macam bila musim hujan tu nampak seolah-olah kambing ni masuk menyorok kat bawah rumah ni lah, dia kata, sebab dia nak berlindung daripada hujan. Tapi dia kata bila musim panas nampak kambing ni, tak nampak kambing ni duduk di sekitar kawasan tempat dia, sebab masa musim panas tu masa yang berjerubu kan, so dia tak nampak. So bintang-bintang ni digunakan sebagai petunjuk untuk musim lah sebenarnya, musim hujan, musim panas kan. Okay. Kalau di negeri Kedah, ini berbalik pada cerita untuk di negeri Kedah dengan Perlis lah, ini supervisor saya yang buat record ni, dia kata di negeri Kedah dan Perlis kan terkenal dengan tarian hadrah. Saya rasa hadrah ni di Johor ada. Tapi hadrah yang di Johor tu dia lebih kepada yang dia kata mai daripada Arab apa semua tu kan. Tapi ni hadrah di belah utara ni dia bukan Arab tau. Dia macam lain macam sikit lah hadrah dia ni kan. Tapi ada satu lagu yang wajib kalau kita nak mulakan hadrah ni, ada satu lagu yang wajib yang disebut, perkataan dia tu yang disebut sebagai Ayuhai Lakam Pari. And so inilah kalau macam cerita-cerita lama ni kalau disebut dengan hey di depan tu kita faham-faham lah kan, permainan jin lah apa semua kan dulu kan, cerita nenek moyang dulu. So ada satu lagu tu yang disebut sebagai Ayuhai Lakam Pari, pari melayang di atas udara. So masa tu supervisor saya dia ingat macam cerita pari-pari ke apa kan, tapi bila saya record kan yang saya cerita kat dia, kata orang Kedah nelayan dulu dia merujuk kepada buruj pari, iaitu inilah Southern Cross ni. So ini adalah buruj yang berupa pari. Lepas tu memang adalah cerita pari yang besar apa semua, and then kita tahulah yang lagu tu sebenarnya merujuk kepada inilah buruj pari ni. Okay. So Acrax dengan Mimosa. Acrax dengan Mimosa. Dark Nebula. Sana kita tengok balik Acrax dengan Mimosa. Ni lah kan ni. Okay, so ni adalah Coalsack Nebula yang disebut tu.
Okay, thank you, Ma. Okay. Sorry. Sat. Papa kan tak nampak. Minta maaf. Aduh. Okay, Cikgu Tini boleh teruskan. Segmen Cik Syarin malam ni ditunda. Oh, ya ke? Langit tak elok orang sana. Sama malam ni pun. Yang di Johor tu Samrah, tarian asal Yaman Selatan. Oh, I see. Samrah. Okay. Yang di Kedah disebut Hadrah. Nama lain dia apa? JK ke apa? Tak tahu orang Kedah disebut. Tapi itu memang tarian. Dia macam benda yang memang dah sangat lama lah kalau di negeri Kedah. Benda-benda yang tarian yang lama-lama sangat lah. So, saya pun tak pernah tengok. Okay, kita teruskan. Boleh kita siapa yang boleh bertahan, teruskan bertahan. Kita akan sembang lah sebenarnya mungkin. Kalau rasa nak stop, bagi tahu kat saya kita stop lah. Sebab banyak lagi cerita dia. Okay, sebab minggu lepas tu kan saya banyak laju-laju je kan. So minggu ni saya macam nak buat slow sikit, nak bagi kita tahu cerita dia satu-satu kan. Sebab kalau laju-laju tak dengar cerita, tak guna lah tajuk malam ni kan, cerita langit. Okay, so kita dah cerita pasal Waluku tadi dah. Okay, so pasal tadi tu Bugis tu dah dengan Jawa. Okay, cerita seterusnya kita pergi dekat orang satu kumpulan etnik je. Boleh sampai ke 12. Okay, Hafiz. Okay, so satu lagi cerita adalah kumpulan yang nama etnik dia ni adalah Tirurai ataupun Tidurai. Kumpulan dia ni adalah dekat sini, kita tengok. Dekat kawasan Maguindanao. Saya suka cerita benda ni kan sebab nanti kalau orang-orang yang siapa yang familiar dengan Sabah, Sarawak, Borneo kan, sebab kalau boleh trace siapa yang rajin kan nak buat moga siapa-siapa je lah, Cik Dak Nam ke di Sabah, kalau rajin nak buat record untuk bintang-bintang di Borneo, so boleh compare dengan mereka yang di kumpulan-kumpulan etnik di Filipina ni. Okay, so dia berada di sekitar sini lah, Maguindanao. Okay, so di Davao, betul kan tadi kan, Maguindanao, betul tak? Maguindanao. Oh, okay, di sini Kota Batu. Okay, Kota Batu, Parang. See, nampak bahasa dia pun adalah bahasa kita sebut bahasa Melayu, bahasa Austronesia kan. Parang, Kota Batu, Datuk Odin. Okay. Dia pun ni memang cakap yang Tagalog itself pun memang adalah bahasa Austronesia kan. Okay, so kat sini ada satu kumpulan etnik yang nama dia adalah etnik Tirurai ataupun Tidurai. Okay, so kumpulan ni dia berbalik kepada cerita Orion juga, tetapi dia tidak nampak Orion tu berbentuk macam yang berlantik apa semua yang kita duk cerita tu. Dia nampak macam lain sikit. Sorry. Okay, berbalik-balik kat Orion ni lah. Okay, so katanya, okay, saya perkecil lah. Ya. Nampak tak? Okay, so katanya dulu kumpulan Tirurai ataupun kumpulan Tedurai ni, ejaan dia Tiruray ataupun Teduray, Tedurai. Dulu dia kata ada asal-asal dia tu hanya ada 7 orang je dalam kumpulan ni pun ni dia kata. So 7 orang ni asal dia adalah hidup memburu dan juga berhumor lah asal dia. Cik Ibrahim kata, Jose Rizal kata orang Filipina adalah Melayu. Iya, okay, Melayu tu saya kata definisi ni berbalik kepada episod pertama kita. Siapakah itu yang dimaksudkan dengan Melayu, ala Melayu tu kan. So ikutlah kita punya definition kita. Kita nak pakai Melayu tu adalah satu bangsa Austronesia, atau kita nak pakai Melayu tu adalah bangsa Austronesia dan juga Austroasiatik. Kita nak rujuk macam mana kan definisi Melayu. Sebab tu penting kalau kita buat kajian tentang Melayu, kita define dulu siapa itu Melayu. Okay? Sekejap, baca kat sini. Luke kata keturunan dia hebat mata depa sebab boleh nampak dark nebula dengan mata kasar. Ya betul, depa juga ada ni juga orang orang Bajau juga yang orang Bajau banyak tau. Kalau tak tahulah Kak Tini dan share ke malam ni kan, orang Bajau banyak bintang dia. Okay, so kita berbalik pada cerita Tidurai tadi tu. So orang Tidurai ni, dia pun ni ada 7 orang lah. So ketua dia, sebenarnya yang ni kalau nak cari paper dia adalah ditulis oleh saya pun tak tahu nak sebut nama dia, Schlegel. Schlegel. Stuart Schlegel. Stuart Schlegel ni adalah, dia pun ni sebenarnya adalah missionary lah. Missionary yang US kan, yang
apa tu orang actually yang banyak rekod pasal orang asli kita apa semua pun di Malaysia pun sebenarnya adalah missionaries yang buat buku apa semua tu kan, depa yang rekod pasal kumpulan-kumpulan ni. So Schlegel ni dia panggil uncle father dia panggil dia father Schlegel, dia yang rekod pasal orang Tedurai ni dan juga nama-nama bintang dia. So boleh check lah pasal tulisan dia. Okay, so dia kata ada 7 orang yang asalnya hidup dekat apa tu, dekat ni lah, dekat kumpulan ni. Ketua dia bernama Lage Lingkuos, Lagey, Lage Lingkuos, and then dia ada sepupu dia ada lelaki 3 orang. Nama sepupu dia adalah Kufu, Kufu, Kufu. Sepupu dia lagi nama Baka, Baka, dan juga Seretar, Seretar, Seretar. Okay. So dia ada 3 orang. Tadi ada lagi Lingkuos seorang. Lepas tu ada 3 orang lagi, Kufu, Baka dengan Seretar. Lepas tu orang yang kelima adalah bapa saudara kepada mereka yang 4 orang ni tadi. Nama dia adalah Kelugui. Kelugui. Kelugui ni dia apa tu, suami isteri dia dah meninggal. Okay. Dan juga bapa saudara dia lagi seorang yang nombor 6, orang yang ke-6, nama dia Singkat. Singkad, Singkat. 7 orang je ni macam pelik. Okay, so yang ke-6 nama dia Singkat, dan Singkat ni ada isteri. Isteri dia nama Kenogon, Kenogon, Kenogon. Okay. So, depa ni kumpulan ni depa banyak depa gunakan, depa banyak dengan ni lah, di pengecaman musim dia tu adalah depa gunakan, saya tak pasti burung ni dia panggil nama burung ni adalah depa sebut Lemugen, Lemugen, Lemugen. So bila saya translate tu depa kata tekukok, tapi saya rasa sebenarnya burung punai kot, saya rasa kan. So saya rasa depa gunakan pengecaman burung punai ataupun mungkin enggak burung tekukok kan bunyi dia tu untuk menanda musim. Okay. So, apa yang berlaku pada cerita mereka bertujuh ni adalah pada suatu hari, okay, ni kan Burush, okay, Burush Orion ni, okay, kita terbalik kan macam ni. Sekejap. Okay, so Burush Orion ni, terbalik pula. Okay, ini adalah Seretar. Seretar ni dilambangkan oleh Burush Orion ni, tetapi badan dia tu sebenarnya 3 ni, bintang 3 Orion Sebek ni adalah dia punya body dia, badan dia. Okay. So bintang Rigel dengan bintang Betelgeuse ni adalah lengan dia, kira-kira ni badan dia lah. Okay, ni yang disebut sebagai Seretar tu. So Seretar ni telah berjaya, cerita dia sama jugalah, telah berjaya membunuh seekor wild boar. So bila dia bunuh wild boar tu, rahang kepada wild boar tu adalah, okay, rahang dia tu adalah, kita fokus dekat ini, Taurus ni. Okay, Taurus ni kan Burush Taurus tadi tu kan, okay, kita nampak dia V ni kan, yang kita sebut sebagai Hades kan, Hades. Okay, so Hades ni adalah dia sebut dia sebagai Baka, Baka tadi tu. Baka ni merujuk kepada rahang bawah wild boar tadi tu kan, bila dia dah reput, dia dah kering kan, so wild boar tu tadi jadilah rahang dia. So ini nama dia Baka. Ni tadi atas ni nama dia nama dia Orion ni tadi Sereta, yang Hades ni adalah Baka. So dia kata masa dia nak mereput tu, so mainlah lalat-lalat hijau apa semua ni duk komun dia, duk bunyi kan. Lalat-lalat tu tadi nama dia adalah, ada satelit melintas. Nama lalat-lalat tu dia sebut sebagai Kufu. Kufu tadi tu pakcik dia tu lah kan, salah seorang daripada pakcik dia tu. Salah seorang daripada sepupu dia tu. So Kufu tu adalah ni, Pleiades ni. Sebab dia nampak kecil-kecil. So dia kata ini adalah sekumpulan lalat hijau yang mengerumun Baka ataupun rahang kepada wild boar tadi tu. Okay, so dia kata Sereta ni dekat dia punya pinggang dia tu ada disebut sebagai ada terselit pisau yang bersalut ikan, yang dijalin oleh rotan lah. So biasalah pemburu dulu kan, so dia akan bawa pisau dia tu duduk dalam sarung rotan dekat pinggang dia kata. Ni bintang ni. Okay, bintang apa ni nama dia? Bellatrix. Okay, so so itu cerita, itu pengecaman untuk Burush Orion, Hades dan juga Pleiades.
Okay, so selesai yang 3 orang tu. Okay, so Kelugui. Dia punya, siapa, pakcik dia tadi tu kan, ketua dia tadi tu. So Kelugui ni, dia sebab dia ni adalah ketua dalam masyarakat dia pun. So dia ni lagi besar lah, legend, lagi dahsyat lah. So Kelugui ni diwakili oleh Burush diwakili oleh Burush, Canis Major, Canis Minor dan juga Gemini. Saya duk fikir nak sini kat mana tak tahu. Sekejap. Ini okay, ni collapse. Okay, so ini depa cerita yang kat bawah tadi kan. Okay, ni kita fokus yang kat sebelah atas ni pula. Jeng. Kita terbalikkan lah, senang sikit. Sekejap. Okay, kenapa serius? Sekejap. Jadi saya perhati set ni dah. Okay, serius. Ini adalah Alhena. Ni Pakayon. Okay, ni terbalik ni. Sekejap. Okay. Dia duduk kat sini. Okay. Alah, payahlah tak boleh nak tarik bawah. Okay. Okay dah. Okay, so pakcik dia tadi tu, yang nama Kelugui tu, ketua dalam masyarakat dia tu, diwakili oleh bintang Sirius, bintang Procyon dengan Castor dengan Pollux. Okay, so nama lain pakcik dia, kalau dalam Burush untuk orang terurai ni, dia sebut sebagai Fejeferafat. Fegerafad, Fejeferafat. So ini adalah bahu dia daripada Sirius cross Mai ke Gemini ni. Ini adalah bahu kepada Fejeferafat. So Fejeferafat ni dia berkata dia pakai kat atas kepala dia ni, dia berkata ada apa bandana, macam dia pakai topi macam bandana tu kan, yang balut kepala tu. Dia kata ada bulu, ada ni bulu ayam, ekor ayam panjang tu kan, yang untuk menunjukkan dia ni adalah seorang pahlawan yang pernah membunuh orang yang mencalakan maruah diri ataupun maruah keluarga dia lah. So betapa legendnya lah pakcik dia yang nama Kelugui ataupun Fejeferafat ni tadi lah. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan Burush Fejeferafat dalam masyarakat terurai. Okay, lepas tu dah selesai 5 orang, lagi 2 orang pula. Singkat. So Singkat ni dengan isteri dia nama Kenogon. So Singkat dengan Kenogon ni mereka berjalan nak pergi ke Huma. So mereka diwakili oleh Singkat ni adalah Delphinus. Mana orang tak Delphinus? Oh okay, sorry. Okay, so okay. Dan ini adalah Altair. So untuk pakcik dia yang bernama Singkat, so ini adalah bintang Singkat, Altair, diwakili oleh Altair, dan juga makcik dia yang bernama Kenogon, Kenogon, diwakili oleh Burush Delphinus ni. So ini adalah Burush di sebalik yang untuk orang terurai. Okay, so dia berbeza lah. Dia duduk balik sini, dia pun tadi duduk balik sana kan, belah sini, turun sikit. Dia pun ni duduk belah sini. Okay, so kira ada ISS, ada Sirius. Dalam bahasa kita nama apa? Dalam orang mana? Tak tahu, saya record tu saya lupa dah. Saya kena tengok balik. Saya list Tangkong Peredah. Tangkong Peredah tu dalam bahasa orang mana? Orang Iban ke? Tak silap saya. Bintang Tangkong Peredah. So adalah orang Iban. Kalau belah Melayu, belah Semenanjung saya tak jumpa lagi. Apa tu? Untuk Semenanjung saya tak jumpa lagi. Sirius dia panggil nama apa? Terus. Tangkong Peredah ada. Lepas tu ada lagi kumpulan lain-lain punya etnik, ada nama apa pun tak tahu, bintang Sirius. Tapi kita tak banyak macam kan IAU kan dia ada macam kita diberi peluang untuk menamakan bintang-bintang kita dengan nama-nama etnik kan. So kalau dia minta Burush, okey lah, kita ada banyak lah Burush. Tapi bila dia minta bintang, so far yang saya jumpa hanya untuk Sirius, bintang Tangkong Peredah tu. Lepas tu di Kiulu Pitas dipanggil Swaganggo. Ada ni, dia baru nak cerita pasal Sabah ni. Apa tu? Untuk kumpulan Kadazan Dusun yang dekat Sabah ada bintang Swaganggo. Okey, sat. Kita baca balik. Sirius
Hebat botol mata. Saya pun nengok lalu mana lo diam. Buruj. Ada mata saya. Okey. Faham. Jauh. Akrak. Saya tengok. Jauh juga pakcik-makcik dia bersih. Ada. Okey. So kita pergi dekat cerita yang Emma kata pasal dusun ni. Kita sambung sikit lagi lah. Saya rasa sekejap kita stop dah. 10:45 nanti kita stop. Saya tutup dengan cerita di Sabah lah. Kejap. Okay, kita sebelum kita pergi dekat cerita di Sabah, kita pergi sikit dekat orang dekat Bajau. Ini untuk orang-orang Bajau di sama ada kumpulan sama di laut ataupun kumpulan orang-orang yang duduk dekat Tawi-Tawi. Tawi-Tawi ni dia kata duduk dekat sini. Tawi-Tawi Filipina. Mana dia? Ni. Dekat sangat ni dengan ni saya rasa ni adik-beradik Luqmanul Hakim. Apa tu? Tawi-Tawi ni. Itu dekat je dengan Lahad Datu kan. Okay, so untuk orang-orang di Tawi-Tawi, ini berbalik kepada Buruj tadi itulah, Crux dengan apa tu, berbalik kepada Buruj Crux dengan Buruj apa ni tadi, South. Okay, berbalik kepada Buruj Crux dengan Okay, berbalik kepada Buruj Crux dengan Buruj Centaurus tadi ni. So kalau untuk orang sama atau untuk orang Bajau, dia kata Buruj Crux ini berbentuk, dia sebut sebagai bubu. Ada yang sebut bobo. Bubu, dia katakan bubu tu, bubu untuk kita tangkap ikan tu. So sorry. Bukan. Saya minta maaf. Okay, saya silap. Okay, Buruj Crux ni adalah sebenarnya disebut sebagai bunta. Bunta, ikan buntai. Okay, so Crux ini adalah bunta. So, dua bintang ni, Alpha Centauri dengan Beta Centauri ni, dia kata dia ni adalah dua orang anak nelayan, dia kata. Alpha Centauri dengan Beta Centauri ni hadarnya adalah anak nelayan yang cuba untuk menyerampang ikan buntal ni. Ni dekat sini ni. Okay. So daripada dua adik ni pakai serampang, cuba untuk nak serampang ikan buntal. Dia tangkap ikan lah, senang cerita kan, kat tepi-tepi pesisir ke apa ni. Lepas tu, tapi ada juga orang kata dua bintang ni, yang Alpha Centauri ni saja yang diwakili oleh nelayan. Yang Beta Centauri ni adalah dia punya serampang dia yang digunakan untuk memerangkap bunta. Okay. Dua bintang ni dia disebut sebagai anak datu. Anak datu yang bermaksud, datu tu nelayan lah kan. Betul tak Lu? Anak datu yang bermaksud anak nelayan. Okay. So bubu depa tu adalah ini di selatan, bubu depa tu di utara yang diwakili oleh ni Big Dipper ni. Okay, so Big Dipper depa ni adalah bubu depa. So dalam ni ini adalah bubu dia yang 4 segi ni. Lepas tu ni adalah tali dia. Dan dia kata kedudukan dia, terbit dan terbenam dia ni menunjukkan, dia tengok arah tali ni. So kedudukan tali dia tu memberi maksud arus. Dari mana arus atau dari mana angin tu mai. So dia tahu okay, ni musim apa, berpandukan kepada tali bubu ni. Kalau bubu ni arah tali ke sini, ni musim angin apa yang mai. Kalau bubu ni dah beralih mai ke sini, so musim angin tu pun dah berakhir kan apa. Lepas tu dia kata ada lagi satu lagi pengecaman. Dia kata kalau lah dekat dalam bubu ni, dia kata malam tu dia pun nampak banyak bintang dekat dalam bubu 4 segi ni. So dia kata keadaan laut baik dan dia akan dapat banyak ikan pada malam tu. Tapi kalau dia kata dalam bubu tu tak nampak bintang apa pun duduk dalam ni, so langit adalah tidak elok. Okey. Adam Yunus kat sini tanya apa tag ni Adam, apa maksud datu? Datu Temenggung apa kan? Datu ni macam somebody juga lah kat ni rasa. Tapi kalau direct translation ni dia kata datu ni adalah nelayan. Tawi-Tawi tak jauh dari Tanjung Labian dan Silabukan. Dekat kan.
Dia balik. Okey, masa kami siaran langsung gerhana bulan penuh, boleh nampak pulau. Oh. Ya, Tawi-Tawi tu Filipina punya, betul. Share Puan Emma, biar orang Sabah tahu. Itulah bila Emma nak share pasal orang Kadas dan dusun dia yang dekat ni. Saya kenal serius Pakcik Harry Potter. Dusun Kulu. Dusun Kulu ni yang ni lah Dr. Rosalind juga yang buat rekod untuk orang-orang dusun kan. Okay, so tu cerita nombor 2 last. Okay, cerita last sekali adalah yang saya sebut tadi lah. Saya nak cerita pasal kumpulan di Sabah. Kumpulan dusun dekat Sabah ni pun macam dekat Sarawak kita ada Iban dia ada banyak Iban. Dayak dia ada banyak kumpulan kan Dayak. So kalau di Sabah pun dia ada dusun kan. Dusun ada banyak kumpulan dusun ni dia ada banyak kumpulan dia lah mengikut dia punya mengikut dia punya lokaliti dia pertempatan-pertempatan ya. So ada cerita yang dia record pun berbeza-beza kan dia macam record folklore dia. So orang dusun kat sini folklore dia macam ni, orang dusun kat sini macam ni. Dia tak lari banyak lah tapi ada perbezaan dia. Okay. So orang dusun dekat yang ni record yang dibuat oleh Evans sekitar 19 berapa lah saya tak ingat dah yang ni. Evans buat fieldwork dekat kampung di kawasan Tempasuk, Kota Belud. Saya teringin nak pergi ni Kota Belud punya market ni. Bila nak pergi? Okay, cerita dia adalah pasal sekitar sama jugalah sekitar Buruj Orion yang tadi tu jugalah. Saya rasa tak tunjuk pun semua orang dah tahu kot no. Tak macam tu. Okay, so dia berbalik-balik lah pada cerita dia berbalik-balik pada cerita, nampak kan? Okay, dia berbalik-balik pada cerita Orion tadi. Bintang Sirius dekat Buruj Canis Major ni dan juga Buruj Taurus yang ada Hyades dengan Pleiades kat sini. Okay, so cerita dia adalah orang dusun Tempasuk dia katakan. Okay, dalam kumpulan ni ada seorang lelaki ada seorang lelaki dusun ni dia tanam ubi kayu dia kata. So, dia tanam ubi kayu, tengok ubi kayu dia kena makan dengan binatang tu lah kan. Kena makan dengan wild boar. Lepas tu dia kerap kan dia, lepas tu dia pun buat perangkap. Dan perangkap dia tu adalah belantik tadi itulah. Tapi dalam masyarakat dusun, dia panggil perangkap tu sebagai ginamak. Okay, G-I-N-A-M-A-K, ginamak. Okay, ni. Okay, Buruj Orion ni tadilah. So, ni mata ginamak tu lah. Okay, so dia pasang ginamak. Dan ginamak tu berjaya merangkap, berjaya berjaya jerat si wild boar tadi tu. Okay, dia kata masa dia pasang jerat tu dia tinggal kan. So bila dia tinggal tu lama juga. So bila dia patah balik tu dia pergi tengok-tengok wild boar tu dah reput dah pun, dah mereput dah lah. Lepas tu dia pun gunakan lah dia punya ginamak tadi tu, dia punya batang belantik dia tu untuk kuih lah kita kata, untuk macam kuih tu apa dia lah untuk apa tu macam cuik kuih cuik untuk ya Allah untuk sentuh lah, untuk macam nak apa kita kata touch, okay, untuk dia touch binatang tu tadi tu kan, okay, sebab dia dah reput kan. So dia kata bila dia dah reput tu tengok-tengok dia punya bahagian rahang dia tu macam terpisah, rahang atas dengan rahang bawah tu terpisah sebab dia dah reput kan. Okay, so dia kata yang rahang bawah ni lah yang merujuk kepada Hyades ni, yang bentuk V ni tadi, ni adalah rahang bawah dia. Tapi dalam orang dusun Tempasuk dia panggil benda ni sebagai roh, R-O-H, roh. Okay, lepas tu belantik dia ni tadi kan, bila dah kena tu, lepas tu dia buka dia punya ginamak dia tadi tu, batang ginamak tu kan dia guna untuk kuih tu kan. Lepas tu dalam masa tu juga ginamak ni punya batang tu juga dia macam pacak dekat tanah lah kan. So bila dia pacak kat tanah tu, so tanah tu jadi macam kita kata macam berketul-ketul tu kan, macam bergembur tu kan. So gumpalan tanah tu disebut sebagai murupuru, M-U-R-U-P-U-R-U, murupuru. Dan murupuru ni adalah dilambangkan kepada Pleiades ni tadi. Okay, so dalam masyarakat dusun Tempasuk ada ginamak, ada roh dan ada roh ke, okay, dan murupuru. Okay, so orang-orang dusun Tempasuk dia kata kalau mereka nampak saja bintang ni naik di langit sekitar ketinggian 1/4 kan,
di suku lah, ketinggian suku, ketinggian suku langit, mereka tahu dah, okey, ini adalah masa untuk mereka mula menanam padi, untuk mereka buat rumah, bukan padam, padi sawah, untuk mereka buat rumah lah kan, untuk mereka buat tanam padi ni lah, padi kering tu kan. Okey. So, okay, cerita dia, lelaki ni dia kata, bila dia dah jerat dah benda ni apa semua ni, dia pun balik rumah, dia mimpi, dia kata, dia mimpi yang adalah tok nenek dia mai dalam mimpi dia kata, kalau hang nampak tiga bintang ni di langit, ni masa yang hang kena bagi tahu lah dekat masyarakat hang, kata depa dah boleh mula menanam. So dia kata bila dia mangkit-mangkit tidur tu, dia kata tengok-tengok depa ni semua dah ada dekat langit dah. So itulah cerita dia. Okay. Itu untuk masyarakat dusun Tempasuk. Dan dalam masyarakat dusun Tempasuk ni juga, mereka ada ni Uranus, Venus kan. Okay, ni saya cerita sikit pasal lagi satu lagi buruj yang mereka sebut sebagai Miasau Piasau. Miasau Piasau ni adalah buruj Scorpius. Saya rasa lah, mereka tak sebut, tak ada record buruj Scorpius, tapi bila saya compare, bila saya compare dengan cerita-cerita daripada Filipino apa semua kan, so nampak gaya tu, apa yang dimaksudkan tu adalah buruj adalah merujuk kepada cerita dia tu, adalah merujuk kepada cerita pasal Scorpius. Abaikanlah matahari tu. Okay, so nama buruj yang lagi satu ni disebut sebagai Miasau Piasau, MAISAU PIASAU. Okay, nampak kan? Okay, saya just check je. Okay, ni cerita lah sana. So Miasau Piasau ni cerita dia berbunyi begini. Saya tak tahu, saya kena rujuk. Okay, dia kata, cerita panjang ni, cerita rakyat. Cerita ni direkodkan dengan agak penuh lah, cerita dia menarik ya. Okay, so dia kata ada seorang lelaki ni lah, lelaki dalam masyarakat dusun Tempasuk ni, dia miskin, nama dia Rokian. Okay, so Rokian ni, okay, so Rokian ni, dia satu hari ni dia pergi memburu dengan 7 ekor anjing dia. Lepas tu dia kata bila dah nak matahari nak terbenam dah, so dia pun nak balik lah kan. Tapi bila dia nak balik tu, dia kata seekor anjing dia ni nama Londuk. Londuk ni duk barking, duk menyalak tak berhenti. So dia macam duk menyalak pula dekat 2 ekor menyalak pada dua batang pokoknya, 2 batang pokok kelapa. So bila dia duk menyalak tu, dia macam pelik lah, buat kan anjing dia Londuk ni duk menyalak tak berhenti. Lepas tu dia pun ambil lah menyalak pada dua biji kelapa. So dia pun on the way dia nak balik tu, dia ambil lah pokok buah nyok ni, dia pun bawa balik. Tapi on the way dia nak balik tu ada satu sungai. Lepas tu dia pun tanam lah 2 biji kelapa ni dekat tepi sungai tu. Okay. Lepas tu bila dia balik rumah, biasalah, lepas tu bini dia pun dah lepas maghrib kan, so bini dia pun bising lah, ni balik lambat apa kan, dah lah balik lambat, lepas tu tak bawa balik apa pula tu kan, apa benda memburu pun tak ada kan. Lepas tu dia tak abang kat bini dia ni yang kata dia tanam, dia jumpa buah tu, anjing dia menyalak, jumpa buah nyok, dia tanam tu, dia tak abang kat bini dia. Okay. Lepas tu esok pun dia pergi lah balik, dia nak cross balik sungai tu, so dia pergi, dia check, tengok buah nyok dia tanam, buah kelapa yang dia tanam tu terus dah besar lah jadi 2 pokok kelapa. Lepas tu cukup je hari ke-7, biasalah orang dulu kan cerita kita ni, kalau Melayu ni seket betul lah, tak rasa Melayu lah, semua seket betul dengan nombor 7 kan. So dia kata pada hari ke-7, 7 ekor anjing, dan pada hari ke-7 dia dah sangat besar lah pokok tu, jadi sangat cukup tinggi apa semua. Lepas tu satu pokok tu dah matang untuk dua pokok tu dah matang untuk dia ambil kita kata nira lah kan, nira untuk dia buat ayak tok, untuk dia buat ayak ni lah kan, alkohol tok tu lah, untuk dia buat tok. Okay, so yang lagi sebiji tu dia ambil buat ayak tok, yang lagi satu tu dia ambil buah dia dijual. Okay, so pokok-pokok dia ni memberikan pendapatan lah daripada dia lelaki yang miskin tadi tu. So dia pun berubah menjadi orang yang kita kata kaya lah kan dalam masyarakat dia. So bila satu hari ni bini dia mengandung dan bini dia beranak, dan bini dia minta tolong dia.
tolong Sat, apa tu, buat kerja rumah lah, jaga anak apa semua kan. Tapi Rokian ni dah semakin jarang balik ke rumah. Sebab yelah dia dah jadi businessman kan. So Rokian pun dah tak balik apa semua. Satu hari tu dia sangat letih, dia mabuk. Lepas tu dia tidur je dekat pondok dia, dekat dengan area dia apa tu, dia tanam pokok nyok dia tu. Lepas tu bini dia esok pagi tu terus dia pergi ke market dia, kata dia terus dia pergi menjual. Lepas tu bini dia geram lah, bini dia sakit hati kan. Lepas tu bini dia tebang pokok tu. Lepas tu bila dia balik rumah, dia habaq lah. Bini dia habaq, dia kata aku tebang lah pokok hang Rokian. Lepas tu Rokian pun pergi check, pokok dia tu hilang tu, tak ada. Lepas tu apa tu, rupa-rupanya, tapi dia nampak macam just tinggal bekas-bekas aja, bekas-bekas tanah macam tu lah. Lepas tu bila rupa-rupanya dia kata dua-dua pokok ni dah naik ke langit menjadi burush. Satu burush pokok kelapa penuh, satu lagi tu burush yang hanya ada batang pokok saja. Yang tinggal, kita kata batang kan, batang pokok aja yang tinggal. So dua-dua burush ni boleh kelihatan di langit, dia kata. Okay, so dan saya percaya, saya yakin yang dua burush ni adalah, salah satunya itu adalah burush Scorpius, dan satu lagi tu saya tak sure yang mana satu punya burush, tapi ada dalam kumpulan etnik Filipina yang mana tak ada sebut juga pasal dua, satu burush pokok nyok, satu lagi burush batang pokok nyok saja. Saya tak ingat dah dia merujuk kepada burush mana. Okay, so kita tengok balik yang apa ni, burush apa ni tadi ni, mana, okay. Dia burush yang katakan pokok nyok ni tadi adalah inilah Scorpius ni kan, burush, sorry saya buka lah. Okay, burush Scorpius ni. Okay, so bayangkan ini adalah pokok nyok lah. So ni adalah daun pokok nyok. Sorry, dia kata ni daun dia adalah sebelah ekor Scorpius ni adalah daun pokok nyok tu, dan yang sebelah kepala dia Scorpius ni adalah akar dia. So dia kata ini adalah burush yang disebut namanya sebagai Miasau Piasau. M-A-I-S-A-U-P-I-A-S-A-U, Miasau Piasau. Lepas tu apa sebut juga ada bintang yang bernama Tong Saguanggok. Tong Saguanggok ni merujuk kepada yang kalau cerita dia tu dia kata bintang pencuri. Tong Saguanggok. Sebab cerita dia saya pun tak ni sangat, sebab dia just record saja, so kita pun tak tahu yang mana satu. Tapi cerita pasal Tong Saguanggok ni dikaitkan dengan bintang yang bernama Rombituan Taragang. Rombituan tu bintang maksud dia. Rombituan Taragang yang bermaksud muka yang garang, dan lagi satu bintang yang disebut sebagai Mananakau yang bermaksud pencuri. So kenapa dia disebut sebagai pencuri? Dia kata bintang ni berwarna merah, dan muka dia tu, bintang tu color merah sebab muka pencuri tu merah, sebab dia mencuri apa tu, todi, dia curi ayak tok daripada pokok nyok tadi tu. Sebab itulah si apa nama ni, laki tu tadi, Rokian tu dia jaga pokok nyok dia tu, sebab tu dia sampai tidur dekat pondok dekat area pokok nyok dia tu, sebab ada pencuri yang mencuri buah-buah nyok dia apa semua tu. Dan bintang tu disebut sebagai Tong Saguanggok, dan saya tak pasti tu, mungkin bintang tu adalah Antares lah kot kan, sebab area sini bintang yang berwarna merah hanyalah Antares. Okay, so itu adalah cerita pasal orang dusun. Okay, orang dusun di Tempasu daripada kalau apa lagi ya? Kalau di apa ni, kalau apa tu, sorry, planet, kalau planet Venus tu kan, planet Zurah tu sebenarnya sangat banyak lah. Kalau macam orang dusun Tempasuk ni ada nama Mogurata untuk bintang pagi, Saguanggok untuk bintang petang. Ni adalah cerita dia pasal mak dengan anak yang dah lama tak berjumpa, tiba-tiba adalah cerita mereka sikit, siapa rajin boleh cari. Lepas tu kalau orang belah mana lagi kita sebut bintang tembaga, dia sebut bintang timur, bintang barat, biasa ada bintang pagi, bintang babi, bintang macam-macam lagi lah nama untuk kalau planet Venus tu. Okay, so okay, kita baca komen.
Okay, lepas ni kalau ada chance langit clear nak tengok nama bintang yang cipta besi sendiri. Yes, betul. Sebenarnya, ya boleh. Mana tahu kan cerita tu diingati oleh ratusan generasi akan datang. So, boleh menjadi satu cerita langit. Okay, ni Cik Daknam kata orang dusun Kialu di Lotut. Ya, betul-betul. Okay. Bintang 3 yang selari tu tunjuk arah kiblat. Ya, betul. Untuk kita yang berada di sekitar Khatulistiwa, bintang 3 ni tunjukkan ke arah kiblat. Piasau, nama tempat di Kota Belud. Oh, I see. So, miasau tu pokok nyok, pokok kelapa. Piasau tu, tapi mungkin piasau itself ada maksud kan Emma kan. So, mungkin Emma boleh check. Satu dunia kenai. Kenai apa tu Cik Hafiz? Pokok buah tu. Apa? Orang dusun. Air buat aromaiti. Okay, sambal hitam tidur atas jaga. Okay, Cik Hafiz kata boleh dibukukan cerita rakyat seronok dengar. Ya, memang saya dengan supervisor saya dah compile kan dah, dan memang plannya tu selepas mungkin insyaAllah lah kalau tak ada aral apa-apa hujung tahun ni insyaAllah kita terbitkan suatu buku, kata-kata hujung tahun ni ataupun awal tahun depan ke, kita terbitkan suatu buku berkenaan dengan buruj-buruj yang dalam masyarakat di kepulauan di alam Melayu lah. Okay. Itu Cikgu Tini buku kan, kami boleh cakap. Dah ada orang booking lah. Okay, so saya rasa, piasau tu yang maksudnya, saya mau kata piasau tu yang maksudnya pokok kelapa. Tak pasti kalau miasau. Okay. Tak apa, memang boleh check kalau ada. Okay, so sedikit analisis lah. 53, sikit lagi. Sedikit analisis untuk apa yang kita cerita pada malam ni. Memang kalau dengar tu memang saya just share cerita rakyat kan, dia sembang, ngomong apa semua kan. Tapi kalau kita perasan sebenarnya berbalik-balik pada apa yang saya cerita masa episod 1 dan episod 2 berkenaan tema-tema sebalik cerita tu. So kita cerita pasal pokok nyok tadi kan, pokok kelapa. So pokok kelapa ni kita tahulah, pokok kelapa ni kan ada di kawasan mostly tu, banyak ada di kawasan tepi pantai lah, di tepi laut kan. So kumpulan yang ada pokok kelapa ni, so kita tahu lah orang ni lokaliti, orang yang ada nulis pasal buruj bertemakan pokok kelapa ni adalah mereka yang berada di pesisir pantai contohnya. Okay. Lepas tu tadi orang Badau ada apa tu, buruj bubu, so buruj bubu, buruj bunta, ikan buntai kan, lepas tu buruj serampang gitu. So kita tahu dia ni adalah masyarakat yang beradaptasi dengan kawasan laut ni, kawasan pesisir laut mungkin kan, ataupun mereka ni adalah orang yang duduk yang memang buat apa tu, memang mereka buat aktiviti mancing akan memungut hasil laut. Sebab buruj mereka pun berupa benda yang macam tu. And then apa lagi tadi, masyarakat terurai ada pasal buruj apa tu, orang yang memburu apa wild boar apa semua tu. So kita tahu mereka ni adalah masyarakat pemburu ataupun kan. So daripada buruj-buruj yang diceritakan ni, kalau kita perasan mewakili depa punya, macam saya balik-balik apa yang saya duk cerita sama ni lah, berbalik-balik kepada buruj depa tu mewakili kawasan tempat tinggal mereka tu. Daripada kawasan tempat tinggal mereka tu, kita boleh nampak apa sistem ekologi yang mereka duduk tu, dan bagaimana cara mereka beradaptasi dengan sistem ekologi tu, dan bagaimana cara mereka mencari makan lah. Mereka adapt kawasan tu dan mereka cari makan, cara dia macam mana, apa semua kan. Dan juga sebenarnya daripada buruj ni juga, bila ini untuk kajian saya lah, bila saya tengok kan, buruj mereka ni pasal apa tu, memburu. Tapi dia ni sebenarnya, contoh kita ambil contoh kalau yang untuk orang dusun tu kan, buruj dia tu adalah buruj memburu. Tapi selepas dia tapi dalam masyarakat tu sekarang, kalau kita tengok dalam masyarakat dusun sekarang, mereka dah tidak lagi memburu tu, jadi macam part time. So dia banyaknya yang buat humor kan. So ekonomi dia tu mostly adalah humor lah, selain pada ekonomi yang dia buat kerja-kerja lah ni. So kita nampak kat situ berlakunya perubahan cara hidup sistem ekonomi, daripada ekonomi secara memburu meramu kepada ekonomi bercucuk tanam, buat ladang kan. So itu antara benda-benda yang kita boleh tengok di sebalik tu lah sebenarnya. So bukan nanti saya cerita tu, bila kita cerita langit dia tu memanglah seronok dengar cerita tu, tapi ada maksud-maksudnya di sebalik tu, ada message-message-nya lah yang kita boleh tengok balik, dan kita boleh daripada situ kita boleh kita kata reconstruct, kita boleh bina semula sejarah
untuk kita memahami sesuatu kebudayaan tu lah kan. Ya, kadang-kadang contoh lah kan, macam kita tahu orang Bajau, contoh lah kan, orang Bajau, dan kita tahu memanglah mereka ada yang masih yang berumah yang untuk yang Bajau yang di kawasan laut kan, tapi ada juga Bajau yang dia duduk di pesisir apa semua ni. Tapi untuk kita nak implement sesuai ni, kalau untuk kegunaan social science ataupun untuk kegunaan humanities lah kan, untuk macam untuk orang yang nak buat pentadbiran sendiri lah kan. So untuk kita nak implement sesuatu pendekatan, contoh kita nak depa ni, kita ada satu konsep baru, contoh kita nak perkenalkan kat depa, so kita nak depa ikut okey benda ni, tapi bila kita buat benda tu tak berjaya. Antara sebab dia kenapa tak berjaya adalah sebab kefahaman konsep yang kita bina tu dengan kefahaman yang dia faham tu tak sama. So antara salah satu dia tu adalah dari segi cara cari makan lah. So macam kalau kita tengok, kita dulu kan orang Melayu ni kan, kalau perasan kan, kalau kita masuk kampung tu, daripada kampung, daripada kepala kampung, daripada simpang sampai dalam tu semua tu adalah adik-beradik satu kampung tu kan. So kita dulu tu kira hubungan di dalam hubungan kekeluargaan kita yang katakan sebagai kampung tu sebenarnya adalah adik-beradik, satu keluarga. So kita adalah, senang kita Melayu ni banyaknya tu adalah nilai kekeluargaan kita tu sangat tinggi lah sebelum kita dah mula berpindah randah kan, hang masuk kampung aku masuk kampung hang. So bila kita nak buat sesuatu tu, kita perlu menitik beratkan kepada benda-benda macam ni lah, konsep-konsep kumpulan etnik, konsep-konsep Melayu tu sendirilah. Okay, so apa lagi? Aju ada apa? Cik Rizwan ni jiran saya masa saya duduk kat Langkawi. Alhamdulillah baik. Cik Rizwan sihat ke? Dah ada yang Pinang ke? Berapa yang Falak? Tak ada lagi orang Pinang, tapi tak apa. Untuk bahagian Falak nanti kita bagi benda lain. Ada banyak lagi, tak apa. Yang cerita ni sebab supervisor saya punya, so saya tak boleh nak cakap ni lah. Apa tu? Nantilah yang untuk bahagian Falak punya, tak apa, nanti kita buat buku lain. Tapi yang untuk cerita-cerita Buruj ni memang insyaAllah lah kita akan terbitkan nanti. Okay, so saya rasa dah pukul 10.58, 2 jam, almost 2 jam malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada yang masih yang setia mendengar. Saya mengetuk mengetuk belanga malam ni. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Selamat berhujung minggu. Saya minta maaf apa yang kurang, kalau ada tersalah ke apa macam saya ceritalah tadi awal-awal kan, cerita kita ni adalah untuk kita melihat pedoman di sebaliknya kan, apa hikmah di sebalik cerita-cerita tu, bukanlah untuk kita nak cerita pasal jin ke, pasal tahyul ke, kurafat ke apa semua. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Minta maaf apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain tu kelemahan saya, lain buruk tu kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan. Tajuk dia astronomi dan orang asli. Nanti saya akan share pasal mostly pasal orang asli lah, dan juga apa buruj-buruj yang bintang-bintang yang knowledge yang related dengan astronomi yang saya jumpa dalam masyarakat orang asli minggu depan. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya Aidiladha insyaAllah. Okay, stay safe. Take care. Okay, baik-baik kat sana. Okay, Assalamualaikum. Bye.